Sebabnya ditudungkan oleh sayap-sayap para malaikat ke atas kita. Apa kita duduk semacam zaman sahabat dulu dah. Ya duduk rapat-rapat hingga rahmat Allah Ta'ala turun jatuh mari. Ya tak jatuh atas tanah, dia jatuh atas riba-riba pok kita, dan dia jatuh di atas pala-pala kita. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah sekali lagi. Ya Allah Ta'ala wi nikmat, Allah Ta'ala bagi rahmat, Allah Ta'ala tak bagikan hujan pada kita pada malam ni. Alhamdulillah, udara pun sedap, udara pun jadi orang panggil sederhana, panas tak panas, hujan pun tak hujan. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, pada malam ni alhamdulillah kita bersyukur di atas nikmat iman, nikmat Islam kita, dan pula nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Semacam daripada sabda dia kata, alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa biha bin ni'mah. Jadi Nabi kata setiap-tiap hari kita duduk ni kita kena bersyukur. Yang pertama sekali di atas nikmat iman, yang kedua di atas nikmat Islam. Karena Nabi kata kita kena kata pagi 3 kali, petang 3 kali. Ini wirid kita dah. Pagi lepas subuh kita sudah berdoa dan sudah akad tangan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kata nah, alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam. Bermula pujian-pujian itu sabit bagi Allah. Pujian-pujian itu berhak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala saat itu kawan dia, kita puji dan kita saat ini puja ala ni'matil imani wal islam. Di atas nikmat Allah Ta'ala bagi keiman kepada kita. Allah Ta'ala bagi iman. Iman ni benda satu perkara yang amat-amat besar, amat-amat penting, amat-amat tinggi. Karena orang ada iman ni Allah Ta'ala akan bagi ke dia syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iman. Ini bukan kata-kata, iman yang ada ke dalam hati kita. Sebab tu kita kena puji dan puja kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nikmat iman. Iman duk dalam. Apa makna iman yang ditarifkan oleh ulama? Huwa at-tasdiqu bil qalbi, yakni kita membenarkan dengan hati kita. Benar ke apa? Benar kata Allah ada, benar kata Allah Ta'ala tunggal, benar kata Allah Ta'ala satu, benar Allah Ta'ala ada. Itu mana membenar, tu beriman. Dan kita berbenar ke? Kita percaya dan kita mengaku kata ada hari selepas pada mati, ialah hari kiamat, hari bangkit, kita percaya. Dan kita puja dan puji di atas nikmat iman wal Islam, dan kita puji di atas nikmat Islam kita. Islam benda yang kita nampak di luar. Adapun iman benda yang ada dalam, benda yang kita pegang dengan Allah, yakin dengan Allah, yakin dengan malaikat, yakin dengan hari akhirat, hari kebangkitan. Hak ni dia panggil iman. Benda duk dalam. Kecek mudah-mudahnya kalau air duk dalam jebu, benda tu tak terbit luar. Kalau misalnya kalau kita kata kereta ke enjin duk dalam tak nampak, luar kulit ya. Iman duk dalam, kita ni iman duk dalam. Adapun Islam ni benda duk luar kita. Daripada kita boleh semaya usalli fardal isya 4 rakaatin Allahu akbar. Ada hak tu dia panggil Islam. Baca Quran, semaya, wisalah, ataupun kita jumpa assalamualaikum tu Islam. Kemudian kita duduk mari dengan ceramah ni, nampak rupa zahir ni, ramai-ramai ni orang panggil al-Islam. Orang panggil Islam, rupa zahir pakai piyah, orang tina kelubung, orang tina pakai hijab. Ini orang panggil al-a'malul zahirah. Ataupun ni orang panggil al-Islam. Sebab tu kita jangan terlupa setiap hari kita alhamdulillahi ala nikmatil iman wal Islam. Lepas tu kata lagi wa huma min a'zamin ni'am, dan kedua-dua itu daripada sebesar-besar nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat yang paling besar ialah nikmat iman. Nikmat yang paling besar ialah nikmat Islam. Wa huma min a'zamin ni'am, dan kedua-duanya ialah al-iman wal Islam, ialah dikatakan sebesar-besar daripada pemberian yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Ibu bapa,
Dan pula Allah Ta'ala dan pula Nabi sebut kata lagi, wa kafa biha bin nikmah, dan terpada dan cukupilah dengan nikmat iman, nikmat Islam, min nikmat, daripada nikmat. Nak ayat kata nikmat yang paling, kalau kita kata harta tak ada, tak kaya kita, tak ada rumah besar, tak ada duit banyak, tak ada kakak emas siapa bertokok-tokok, siapa berkilo, tapi kita ada nikmat iman, nikmat Islam, maka cukuplah daripada nikmat dan pemberian yang Allah Ta'ala bagi kita. Ibu bapa dirahmati, tajuk yang diberi pada hamba pada malam ni, ataupun tajuk, ataupun dikatakan maudhu', ada benda yang dihataran atau perkara yang disuruh hamba kecek malam pala, tajuknya, wakanya ialah bersatu dalam Islam. Bersatu dalam Islam, kita faham dah bersatu di dalam Islam, yakni orang panggil kita nak walago mana nak bersatu, kita kena dengan cara Islam. Orang panggil, nah, apa dia orang panggil samaki nai sasana, nai dan sasana Islam. Lagu mana kita nak samaki, ataupun kita nak bersatu, ataupun kita nak bersetaka dengan secara Islam, ataupun di dalam Islam. Lagu mana Islam? Sebab tu apa besok tu dah masalah apabila kita bersatu, pepatah Arab kata al-ittihad quwwatun, al-ittihad tatawurun, al-ittihad apa dia? Taqaddumun. Ni Arab ada kata dalam kelima kali kita jalan negeri Arab, dia tulis tepi dinding ataupun tepi papai patu dia tulis al-ittihad. Bermula bersatu dan bersetaka ni ialah dikatakan kuwah, ialah kekuatan. Apabila di kampung mana, apabila di tempat mana, di bandar mana, dia saat itu bersatu dan dia bersetaka, itu dikatakan ada kekuatan. Orang panggil ada keteguhan. Dan ada apa lagi? Ada kejak dan teguh di dalam kampung itu. Tok Ime dengan Tok Nebel sekali, Tok Nebel dengan Tok Meni sekali, Nayuk Oboto dengan Tok Nebel sekali, Patok orang kampung lagi pula dengan Tok Ime sekali. Boleh masuk campur, boleh kecek kira pergi mari di antara Tok Ime dengan orang kampung. Maka kampung tu hidup. Kalau Tok Ime suku, rakyat suku, orang kampung suku, kampung tu tak hidup. Tak usah kecek banyak, sejik selera tak apa, cicicak saja. Jambil tak ada nak beki. Sebab apa? Orang kampung suku, Tok Ime suku dah. Sebab tu dia panggil kampung tu tak hidup. Kita jalan ni, ibu apa? Kalau kita pergi kampung, kalau kita tengok sejik tu maju, mana kampung tu pemimpin tu maju, dan orang kampung tu setaka. Mudah-mudahnya, jadi kalau kita jalan pergi ke mana-mana, kalau sejik tu tak gerak, tadika tu tak gerak, orang kampung tak boleh pergi tu. Tak ada nak kira banyak, tak ada kena kecek banyak. Nah, puak-puak hamba ni, orang biasa jalan luar negeri, biasa duduk dalam negeri, siapa ke Mekah, siapa Syam, siapa Sweden, siapa Europe, kita biasa jalan belakang. Satu ketika hamba naik kapal tu turun di Europe. Ini nak ayat tak kemaju Sebab tu kita nak ada setaka. Orang agama asing ambil Islam pakai hari ni. Tapi kita orang Islam tahu Islam di luar. Kita capak Islam luar rumah kita. Kita capak Islam di luar tangga kita. Sebab tu kita tak maju. Sebab apa? Agama-agama asing, daripada Mak Saleh, daripada orang Europe, daripada orang Amerika, sebab apa dia mau maju? Sebab dia mau ambil Islam pakai dalam hidup mereka. Dia mau ambil Al-Quran pakai dalam hidup. Walaupun dia mau tak beriman dengan Allah, walaupun mereka tak percaya dengan Allah, tapi mereka ambil Islam pakai dalam kehidupan mereka. Dengan sebab tu mereka maju. Lakah kita, potong kita, lagi pula maju lebih pada kita. Cuba pergi jalan ke Europe, tak percaya. Pergi jalan Europe, pergi jalan ke Sweden, pergi jalan ke Jenewa, pergi jalan ke kawasan Jerman. Sebab apa dia mau maju? Sebab dia mau ambil Islam pakai dalam kehidupan. Kita orang Islam, ambil Islam tak luar daripada rumah kita. Sebab tu kita tak maju. Amun ayat satu cerita. Kalau kita nak pergi maju kampung tempat kita. Satu ketika mau nak kapal 15 orang turun di Jenewa, di UN Jenewa. Turun di mata kapal Dubai tu. Tes gelas ni bukan harga sekop, bukan harga 5 kop macam kita. Satu teh ataupun kapal tu 150 kop. Tapi kita tengok orang dia tu yang sudah make Islam pakai dalam kehidupan. Make Islam buh dalam kehidupan dia. Tapi dia bukan orang Islam.
Kita ni mengaku kata kita Islam, kita mukmin wal muslim, kita orang beriman dengan Allah, tapi kita orang Islam, tapi kita ambil kedak cara Islam hak Nabi hajar. Hak kita dak kecek belaka-laka dah. An-nadhafatu minal iman. Bermula kesucian, bermula kebersihan itu separuh daripada iman. Bermakna kata kalau kita duk mengaku Islam, kita duk mengaku kita beriman, tapi rumah kita tak ada kesucian, rumah kita tak ada kebersihan, bermakna kata iman kita belum sempurna lagi. Walaupun lidah kita kata ana mukmin, aku beriman dengan Allah, tapi mau kita nampak selera, mau kita nampak cemar, mau kita nampak kotor, sejik-sejik kita cicak saja. Tak boleh lagi ni. Ibu apa? Ibu apa nak fikir dia hari ni? Lepas tu mau nak oyak, tika mau turun di matak tu dah sudah makan. Kita makan teh, setengah makan teh, pun ada makan kafe, pun ada. Lepas tu makan roti suti sore, sama tahu kita nak pergi setempat, kita turun di Jenewa, turun di Euro. Tapi nak oyak kata orang mak saleh, orang putih, demo sudah maju, sudah makan siap ni daripada kulit, daripada gelas, daripada pinggir, daripada sudu, tuai kedah tak ada kena kutip. Kita orang makan ni tolong kutip sapah, tolong kutip pinggir, tolong kutip gelas, geltak tempat basuh. Kenapa? Kerana orang dia maju, siapa dia makan tak akik gelas geltak tempat basuh, orang tu paling darak sekali, orang tu paling tak maju sekali. Ni atas negeri dia. Ni nak ayat kata negeri demo siapa setara tu dah. Kalau kita makan kedah, kalau kita tak akak pinggir, kita tak pak basuh, siapa-siapa tak ada botol leton siapa, orang ni tak ada. Orang ni orang panggil orang darat. Kecek pun dah, orang darat, orang badawi, orang darat teh, orang hulu nam-nam orang. Kenapa? Karena orang-orang mak saleh tu dia ambil cara Islam, bubuh di dalam kehidupan mereka, ambil cara sebut dalam Quran, bubuh dalam diri mereka, walaupun mereka tidak beriman dengan Allah, tidak percaya dengan, tapi mereka ambil cara Islam, bubuh di dalam kehidupan mereka setiap hari, sebab tu mereka tu maju. Tapi yang kita duk pelingnya, yang kita duk peling, duk kelai kabut, duk jadi kelai kabutnya, kita mengaku ana mukminun, aku ni beriman dengan Allah, aku percaya dengan Allah, wa ana muslim, aku ni orang yang turut titah Allah. Tapi apakah mau kita ada selera tabak dengan bata, dengan sapok, dengan pempok, les sejik saat ni tu cuma les sejik ada cicicok, ada ngabata buruk-buruk, jamai pun cuma ni. Kena fikir siapa yang nak maju kampung sini ya muda. Ibu bapa, kalau ibu bapa nak maju, ibu bapa nak murah rezeki, ibu bapa nak kampung tu bersinar-sinar, berkilat-kilat, turun cahaya Allah dan berkat, kampung ini kena simpan di masjid dengan tadikal, hak mula-mula sekali. Orang kampung misalnya kampung di sejid di kalau apa gelang kubah ni kita ternampak tak maju, nampak tak bersih. Esok tak email tak khotik buat tak nebeb sorak nak buat guna nak maju supaya sejid kawasan tani, sejid kawasan di Teluk Allah, sejid kawasan kalau kita tengok di kawasan mana banyaklah banyak tempat demo. Setiap hari ni berapa orang akan makan, mari buat bersih, mari dengan bini, mari dengan anak, mari buat bersih jambai sejid, buat bersih lah masjid. Demo sorak halu dah. Setiap hari berapa orang akan makan, mari basuh sejid, mari simpan sejid, mari basuh jambai sejid untuk nak bersih sejid. Dan apabila les sejid tepi dia maju dia maju. Supaya kita tanam kayu, kita tanam cengang, kita tak ada nak keteduh. Tani pajangan kita nak ke batai, nak buat gasuk, nak buat lata, nak buat tiye. Pas teduh mana tak ada nak teduh. Teduh yang mari sendiri. Supaya tu kalau kita buat maju sejid kita. Sejid kita penuh, hari kita bagikan makan 3 orang. Mari buat basuh sejid, basuh jambai sejid, buat bersihan sejid. Dah 3 orang sehari, bini kan makan pun mari sejid. Sisa orang lain pula, lusa orang lain pula. InsyaAllah sejid kita maju, orang masuk rasa sedap, semua sepi-sepi, nyok-nyok bahu les sejid, rasa kebir pun sedap. Ni masuk les sejid rasa nak lari dah weh.
Masa semaya pak usalli fardal isya arba'at. Oh wasa nak tubik sejid derah-derah. Ngah panah lah, ngah kipas tak ada lah, dengan cemal lah, dengan kotor, bahu macam-macam. Teruk. Hei, cuba ibu bapa segi Madinah dah. Biasa pergi Al-Madinatul Munawwarah dah. Ha, orang biasa pergi Madinah. Loh dah, tiye tu be weh. Celah tiye tu be Celah dia tu tubik dengan minyak bahu, tubik dengan apa? Sebab tu buat semaya tak mau tubik, masa tak mau tubik sejid. Sebab apa? Sejid dia cuci, sejid dia bersih, sejid dia tu dah sapu berapa kali sehari. Fok kerja penyapu daripada orang Pakistan, daripada orang Indonesia, daripada orang Melayu, daripada orang Pakistan tu duk sapu berapa kali lah, berapa kali sapu, berapa kali pecah, pemga daripada masalah kapek-kapek. Oh deh, sebab tu orang masuk semaya Pak Allahu Akbar. Wasa zon, wasa sedar, wasa tawajuh, wasa tak mau tubik daripada masjid. Karena apa? Karena masjid cuci, masjid bersih, bau sedar. Celah-celah dia tubik ekong, tubik maya pun wasa tak mau tubik. Han kita nak kecek bab ni dah hari ni. Sebab apa mau kecek bab ni? Sebab kita duk tengok, mari duk tengok sulur sejid kita daripada 3 wilayah misapa ke tiba ni. Taning, Jala, Nago, lepas tu masa sapat tiba, Tani mau sapat tiba, ceramah sapat tiba tahun ni. Dari depan tu nak kotak ni tahu kok bahasa pun FC kita ramai kok ni. Sebab aku buat tiba ni pun ramai juga dah. Kemudian masalahnya kita nak pakak-pakak fikir lah, pakak-pakak fikir bukan ada ceramah ni, ceramah dah. Pak klik tadi pakak klik hidup dah, tak ada boleh mikir langsung rugi juga. Bapa pun mari daripada pocok jalan mari sampai sini dah. Patut orang kita tak boleh buat amal apa jadi rugilah. Jadi kita boleh ambil fikir gapo yang kita nak buat lepas badan ni tok email, tok khotik, tok bila kamakan kena stokor dengan baca ayat dah nawi jadi. Ayat ada kata ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Surah Ali Imran. Baca ayat ni dah, lepas tu kita nak pakat mikir dah. Pakat mikir pada hari ni kita dah berubah dah. Pada dulu tak ada ceramah macam ni dulu. Lah ni ceramah Allah. Nak malam. Nak malam. Siapa tu cah tu ceramah lah ni. Tak buat tak buat ceramah nah. Pada buat kita ni pada pakai kulhu yang tadi dia kata. Tak buat tu. Tok cah pada ceramah dia hari ni. Lepas tu dah dengar dah kita kena biar fikirlah. Tak apa tengok tu dalam Facebook macam-macam tok cah tu ceramah juga di hari ni. Lepas tu kalau buat kita tak mikir lagi kan deh ceramah hari-hari. Baiklah sejak tengok telefon bapa ni dengar apa dah. Kau boleh buat amal, buat amal. Lepas tu rasa tak cerak, tak nyata, tanya apa? Ayat ni lagu mana apa? Ayat ni pesan kena tanya lah, dia rasa tak cerak. Pada setengah sore dia tahu apa? Kerana kita jadi iseng ya tak? Kamu buat amal apa? Pada mari iseng lah, dia tak kecek sore, kecek banyak. Kamu buat amal tak terima, tak ijazah tu. Sebab tu tengoklah telefon daripada baba mana. Lepas tu kalau rasa tak cerak ayat nak beramal, kena kita tanya bapa bercerak sekali lagi. Lepas tu kalau dia buat amal dah dia rasa panas sejuk. Ya panas amalan ya tak serupa panas matahari. Panas matahari rasa panas. Lepas tu dah panas pasal pelau. Tapi ya panas amalan ya panas pasal wak. Lepas tu kecek pun tak boleh dengar, rasa sakit telinga. Tu panas amalan. Kecek dengan bini tak kena, bini tegur apa tu, tak kena tegur kau ni. Ya panas wak nak telinga. Faham molek apa? Ya panas amalan dengan panas matahari tak serupa. Panas matahari ya pelau.
Kalau kita duduk tengah hari, duduk tengah panas tu, tengah hari panas perlu. Tapi yang panas amalan ni, dia rasa wak demo kecek tak kena lingas tau. Wah. Mula nak murih, mula nak marah. Tu panas amalan. Lepas tu dia panas amalan ni, dia ada selawat. Dia ada orang panggil cara nak turun dia. Hatu tu banyak orang lain buat amal, lepas tu dia panas, lepas tu kecek dengan orang tak boleh marah, mata mereka nyala, kadang-kadang rasa mukmin. Dah, dengan sebab panas amalan. Hatu kena tanya tu, dia kena cari selawat untuk jadi penawar bagi amalan tu. Dah, lepas tu ayat yang Allah Taala kata wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hada mau kita tajuk sini bersatu di dalam Islam. Kemudian bersatu di dalam Islam maknanya wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan bersatu padu dan berpegang teguh oleh kamu. Pegang teguh, pegang kemah. Kalau pegang tali kejak kau. Bihablillah, dengan talian Allah. Kamu nak pegang dengan agama Allah, kamu nak pegang dengan cara Allah, jami'an sekalian kamu. Gapo cara Allah? Cara Allah kena semaya. Bahawa kita semaya tak? Pernah tak sejak? Cara Allah apa? Cara Allah katanya kena kita berjumpa wisalah lagi mari. Assalamualaikum waalaikumsalam. Tapi cara ni hidup tak dalam rumah tangga kita. Cara ni hidup dalam kampung kita. Kadang-kadang Allah, mula gimana lah? Tak ada assalamualaikum waalaikumsalam. Apa khabar weh? Apa cerita? Kalau mek dah ngambil ya apa? Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam dah weh. Oi ya, mungkin kana ya. Amma tahu orang ni. Bukan cara Tuhan, bukan cara Nabi tu. Jadi kita bersatu dan kita berteguh dengan agama Allah, dengan bihablillah, dengan talian Allah Ta'ala. Talian Allah, jemaah tu orang panggil cara Allah, talian Allah, agama Allah. Patu wisalah lagi mari tu pun cara Allah. Patu orang panggil kita bertemu, kita berteguh, kita mani, kita suka. Ni Islam ni. Tengok jumpa, tengok dia. Senyum sedekah dah nah. Jumpa dengan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senyum dah. Oh, sedekatun dah. Senyum sama-sama orang Islam. Orang panggil sedekah. Sebab tu buat pakai meh, dia tak senyum. Kalau senyum dia tak nampak. Sebab tu dia mau suruh pakai meh tu. Sebab tak nampak senyum. Gigi kita nampak senyum tu, nampak gigi depan kita senyum sama saudara Islam. Ini orang panggil dapat satu sedekah. Sedekah, bukan kata sedekah nanti ambil duit, sedekah situ, sedekah sini, sedekah sejak dah. Orang panggil senyum tu pun orang panggil sedekah. Cara Allah, kita pegang teguh dengan agama Allah. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai oleh kamu. Ada pun kali kita pecah sendiri, hak tu lain. Lepas tu orang ni wak nak weh pecah. Oh tu teruk nah. Bisa kau ni buat apa? Demo dua laki bini ni kasih lah. Kasih benar-benar. Tapi orang ni tak boleh tengok demo tu kasih doa laki bini dia. Kita cari ubat nak jadi pecah dengan laki bini tu. Tu teruk nah. Ada pun mari pecah diri, pecah belah sendiri, hak tu tak ada orang buat, tak ada orang usaha, hak tu tengok hak tu lain. Ada pun seorang dia pisah nak dua orang ni pecah rumah tangga. Ataupun dia pisah nak dua orang ni balah pergi mari. Oh, orang ni dosa besar. Dosa besar ni. Ithmun kabir wa ithmun azim. Banyak manusia kita di hari ni nampak demo rumah tangga ni nampak seni, nampak bersatu padu, nampak stokor. Oh, dia carilah situ sini nak jadi mau ni jadi pecah belah dengan dia buat sihir pada keluarga ni, maka nantilah demo ni dosa besar sangat-sangat. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Kalau dia jadi pecah sendiri tak ada orang buat, hak tu lain cara. Tapi ni ada seorang yang memisah, nak pecah belah dalam rumah tangga ni, nak pecah terimeh dengan rakyat, rakyat dengan terimeh, nak jadi selera terimeh. Hak ni teruk ni. Ni orang ni duk pakai sifat ni teruk benar-benar. Patut kalau duduk dalam kampung kan orang panggil sifat namimah. Apa namimah? Yakni lalak hijab. Lalak apa orang panggil golok sunnah ataupun golok mata dua. Nanti pelaga nak orang pecah. Kalau orang duk beramal macam ni, dua amalan ni, dia morning tak bahu syurga Allah Subhanahu wa taala ibu apa. Wal iyazubillah. Wal iyazubillah. Ibu bapa di hari ni kita kena pakak-pakak fikir dah, pakak genung, pakak-pakak kira di hari ni amalan gapo yang kita dak bawa. Lepas tu Tuhan katanya
Mung saat itu bersatu dan kamu tu berpegang teguh dengan talian Allah dan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kamu saat itu jangan bercerai-berai. Masalah kali kita duduk dalam kampung kita bercerai-berai ataupun kita buat orang pecah belah, ini sangat-sangat teruk dan dosa besar bagi seorang yang buat orang berpecah belah. Lepas tu Tuhan kata lagi, apabila kita setaka dah, apabila kita bersatu dah, apabila kita setaka dah, bersatu dah di dalam kampung, di antara imam dengan makmum, makmum dengan imam, dan kemudian apabila setaka dah, Tuhan kata wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan hendak ingatlah oleh kamu akan nikmat Allah Ta'ala ke atas kamu. Kamu kena ingat di atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas kamu. Apa nikmat Allah Ta'ala bagi kita? Ialah nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat setaka, nikmat bersatu padu. Maka Allah Ta'ala widah kita, maka kita kena ingat nikmat yang Allah Ta'ala bagi kita. Sumpah ni lah. Sumpah Tuhan kata pada para Yahudi. Tuhan kata dalam Quran tanah, ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Tuhan kata kepada Bani Israel, Tuhan kata apa Israel kata, ya Bani Israel, izkuru ni'matallah, izkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata kepada Bani Israel, ini apabila kita dalam kampung kita setaka, dalam kampung kita bersatu, kita lihat tadi al-ittihad kuwah, al-ittihad tatawur. Jadi bersatu tu kuat dan bersatu tu teguh, bersatu tu maju ke depan. Maka apabila Tuhan wistaka ada orang dalam kampung kita, di antara imam dengan khatib Bilal, dengan makmum dengan kajian, dengan nayuk, dengan latuk meneh tok nebah, maka kita kena ingat nikmat yang Allah Ta'ala bagi kita boleh bersatu ni. Supaya Bani Israel, hak Tuhan kata ada, ya Bani Israel, hei fuak-fuak Bani Israel, yakni umat Nabi Musa AS, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kamu ingat hei orang-orang Israel akan nikmat yang aku bagi kepada kamu. Gapo nikmat yang Tuhan bagi kepada Bani Israel? Bani Israel saat itu ketika Fir'aun jadi kerajaan, Fir'aun kata ana rabbukumul a'la, aku ni Tuhan kamu yang maha tinggi. Maka masa tu Fir'aun bunuh banyak sangat daripada orang Tino Bani Israel. Kalau beranak jantan maka bunuh selalu dah anak jantan leperau, belah perut orang Tino. Lepas tu Allah Ta'ala lepaskan orang-orang Bani Israel daripada kejahatan dan kezaliman daripada Fir'aun, dan lepas daripada mana? Daripada laut yang dihambatkan oleh Fir'aun, hak pecah laut saat itu oleh Musa. Maka Tuhan lepas daripada Bani Israel, daripada karakter zalim daripada Fir'aun. Tapi kena ingat Bani Israel, daripada nikmat-nikmat yang aku beri pada kamu, kamu lepas daripada zalimin daripada Fir'aun, kamu lepas daripada kejahatan Fir'aun. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Tuhan kata sesungguh aku ni Allah Ta'ala faddaltukum 'alal 'alamin, aku lebihkan kamu di atas sekalian alam. Cuba tengok weh, Bani Israel tu hari dia lebih orang janguk ya. Orang Israel, orang Yahudi janguk, hidung mancung. Nah, hidung ni halah dah. Pak kita ni hidung mancung ke, tapi halah keping sikit. Mancung kok kita ni. Kalau hak mancung hak capur dengan Arab, kalau capur dengan Cina yang nak keping sikit. Kalau capur ke Islam dia lepek sikit. Dah. Dah tengok fak Bani Israel tu hai kata wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan sesungguh aku saat itu memperlebihkan ke atas kamu, dan atas apa aku memperlebihkan kamu di atas seluruh alam ni. Jangan orang Israel jangan. Hidung yang mancung, mata yang luas, bulu kening yang letik, dan lagi pula orang panggil apa? Kening yang tebal, bulu kening yang letik dah. Pas sebab tu orang lah ni nak letik dia tu nyopakar, kadang-kadang kita tengok asal nak lari. Ni,
Nak letik belum kening ni belum kening ni ke apa? Belum mata ni. Yang pergi buat kedai pian nikah. Nak letik belum mata. Datang ni kabul kening je jadi tak tebak mana nyoboh nak jadi hitam. Pamuka sini kepek ni jeboh gapo nak jadi nampak tumbung nak je. Kenapa? Karena udah tengok latar muka ya jangan. Tika belum nikah dengan tika lepas nikah orang lain. Kau kejut asal lain. Karena kita tambah timah tu tambah timah ni. Hidup nampak kepek nak jimbo sikit lah kan. Tapi orang Bani Israel Allah Subhanahu Wa Taala jangok dia. Jangok dia, mulia dia, tinggi. Pak kita ni tinggi juga ada 1.5 tinggi dah kita. Ada yang demo 108, 107, 2 mik nah tinggi. Pak kita ni kita resut 17 tu pun tinggi dah. 1 ni. Ada 17 tu jaga-jaga. 2 mik tu pelik lah kita ni. Tapi orang demo tinggi, pakai luar pun apa jangan. Pak kita nak jadi sumpah ngaleh ti. Kadang ada sakut pit sama tinggi. Punggung kita ngambil dah. Dah. Dia kata jangok kita tu tak serupa dah dengan mereka. Dah. Jangok kita tu tak serupa dengan mereka. Mereka tu hewi kelebihan. Jangok mereka lebih pada kita dah. Cuba tengok masalah tak serupa. Orang putih tak serupa dengan kita. Dia mau hidup dia menjadi cot ni jangok dah. Kau hidung apa? Serupa buah jamu. Nah, buat kita hidung jangok kadang-kadang puatennya ada kat tengah-tengah. Nah, ini nak kecek hak benda sebenar tu kata ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tu sesungguh aku nak lebihkan atas kamu hai Bani Israel. Lepas tu ni Allah Ta'ala nikmat kita dapat bersatu. Allah Ta'ala nikmat Islam pada kita. Allah Ta'ala nikmat iman pada kita. Jangan kita lupa kepada Allah, kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata sebut pada satu ayat yang lain tanah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi makna kata jika engkau dan kamu itu ya Muhammad bersyukur ke nikmat aku, Tuhan kata la in syakartum la azidannakum. Jika engkau dan kamu saat itu bersyukur nikmatku, Tuhan kata nascaya aku tambahkan tambah lagi kan lagi. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sebab tu sini dia kata mu ingat gatik ke nikmatku, mu ingat gatik pemberian aku. Id kuntum a'da'a, kerana adalah dulu kamu tu a'da'an jadi seteru, jadi orang panggil musuh. Ni mana ayat ni tu asalnya lagu mana ibu apa? Ayat ni kalau kita tengok orang Mekah daripada Quraisy dengan Hawazin, Quraisy dengan Saqif orang panggil seteru, dan Fuq Khazraj dengan Fuq Aus teru madu. Kinanah dengan Quraisy balah, tiket, bunuh, mati semua. Apabila Quraisy saat ni bunuh mereka bunuh balah. Orang panggil bunuh pergi mari di antara Quraisy dengan Kinanah, Quraisy dengan Hawazin, Quraisy dengan Saqif. Kalau masalah di Madinah orang panggil Fu'as dengan Fuqra. Ini asal ayat ni. Asbabun nuzul sebab ayat tu kata wa'tasimu bihablillahi jami'a, tapi tafaul dengan ayat ini nak kecek bab bersatu padu. Orang dulu, orang Mekah, orang Quraisy dengan Fuq Kinanah, Quraisy dengan Hawazin balah pergi mari, tiket, bunuh pergi mari. Tapi dengan sebab apa? Nikmat Islam. Dengan sebab nikmat ya Allah Ta'ala waktu turun Islam, waktu turun kepada Nabi, maka pada Nabi berdakwahkan orang-orang Mekah dan berdakwahkan orang-orang Madinah. Dulu mereka nak bunga tak boleh tupuk pergi mari, tak boleh tupuh pergi mari, tak boleh gawa orang panggil teritah bayar, bunuh pergi mari sama. Di antara Quraisy dengan Kinanah, daripada Aus dengan Khazraj. Tapi apabila Islam tu mari, Nabi bawa Islam, Nabi dakwahkan Islam, mereka saat itu jadi bersatunya, jadi berstokonya. Dulu mereka saat ini tak boleh tengok muka pergi mari, tak boleh tengok pergi mari, tak boleh seritah bayar pergi mari, balah, bunuh pergi mari, siapa 7 lapis set. Tapi dengan sebab Islam mari, nikmatul Islam yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
maka orang-orang masa tu hendak bunuh gi mari, balah takir gi mari di antara Quraisy dengan Kinanah, Aus dan Khazraj. Allah jadi kasih lebih pada apa-apa lagi. Orang panggil al-ukhuwatul islamiyah, yakni persaudaraan yang bahasa Islam, yakni persaudaraan bahasa Islam ni lebih daripada Islam pada nasab lagi. Tengok, kita tengok. Mana ibu bapa? Hani Tuhan kata, wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah oleh kamu hai orang-orang beriman akan nikmat-nikmat aku dan nikmat Allah ke atas kamu. Dulu kamu balah gi mari, kamu bertakir gi mari di antara Quraisy dengan Kinanah, Quraisy dengan Hawazin, Aus dengan Khazraj. Allah balah gi mari bertikai harga Yahudi dengan Bani Quraidah, dengan Bani Qainuqa. Tapi apabila Islam tu mari, turun mari royak pada mereka, apabila mereka berkasih gi mari al-ukhuwatul Islam ataupun akhu fiddin, mereka kasih siapa tahu boleh tukang gi mari. Tengok orang-orang muhajirin apabila dia berhijrah kali dengan Nabi mari pada Mekah, masuk ke Madinah, mereka tak ada harta sebab harta tinggal di Mekah. Orang Ansar sanggup wi harta pada mereka. Mereka tak ada orang bining mereka di Mekah. Orang-orang Ansar sanggup wi bining pada mereka. Mereka tak ada makan, tak ada pakaian, tak ada getah. Orang-orang Ansar dan orang Madinah sangat wi harta, sangat wi bining, sangat wi piti, sangat wi kesenangan kepada orang-orang muhajirin. Apa ini? Al-ukhuwatu fil Islam, ialah saudara di segi Islam ataupun saudara yang bahasa Islam, yang tamak, yang ikat di antara mereka. Siapa mereka kasih saya berserah lebih daripada daging darah, berjerak bergadik di antara mereka. Sebab tu dia kata, wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'a, kerana adalah dulu kamu tu seteru madu, membalah gi mari, bunuh tikai gi mari. Di hari ni kamu saat ni tu orang panggil kasihnya. Dan sayanya dia kata, fa'allafa baina qulubikum, maka berlembut Allah Ta'ala menyatu, Allah Ta'ala menyatu baina qulubikum, di antara hati-hati kamu. Sebab tu perlu pada pemimpin, perlu pada teimam, perlu pada tok khatib, perlu pada orang kampung sendiri. Apabila hati yang setoka, tapi hati nak setoka melalui kita juga buat-buat dalam kampung. Apabila hati terimam, hati untuk orang kampung, hati pemimpin-pemimpin dalam kampung yang setoka, di situlah Tuhan akan buka pintu rahmat daripada langit, yang akan bertabur rahmat dan keberkatan turun pada kampung. Di situ kampung tu orang panggil berasa sedap, kampung berasa setoka, kampung berasa kasih sayang, tak jadi berpecah belah, tak jadi kata gi mari, tak ada bercucuk gi mari, tak ada kata orang tu orang ni. Sebab apa? Fa'allafa baina qulubikum, maka sebab Allah Ta'ala menyatukan di antara hati kamu. Tapi nak timbulkan menyatu ini, kamu saat ni tu kena pakat-pakat beki. Kalau teimam tak kena, teimam kena beki. Orang kampung tak kena, orang kampung kena beki. Hak kita biasa duk kata orang, kita tinggal sifat kata orang, kita tinggal, kita tugas dengan subhanallah. Kalau kita biasa duk mengupak orang, kita kata la ilaha illallah, kita tukarkan masalah cakapan kita duk mengupak orang, kita tukar dengan subhanallah. Duk mengupak orang, kita tukar dengan sedekah anak yatim. Dan kita biasa duk kata orang, pelaga orang, kita tukar dengan benda-benda yang baik daripada kebajikan. Ibu bapa yang dirahmati hadirin hadirat, hal ni kita jangan rugi. InsyaAllah kita bakat-bakat fikir lagu mana kita nak ubah kampung kita ni Gelang Khuban, nak maju, nak ke depan. Bukan kita nak hundur ke belakang. Ibu apa? Anak-anak cucu kita kabsa. Lepas tu anak-anak cucu kita kabsa, kita kena pakai batu. Tadika kita, masjid kita, lepas tu budak-budak kita. Nak buat lagu mana? Budak-budak kita ni khas masing tahun, masing bertambah ilmu. Masing tahun nak tambah ilmu. Bukan masing tahun kau tak agak. Masih setahun kau lekat barang, masih setahun kau lekat benda, masih setahun kau lekat orang panggil dadah. Ini kampung ni tak agak. Dengan sebab benda-benda ni Tuhan tak tengok rahmat. Dengan sebab benda kaya, mabuk kaya, Tuhan tak turun rahmat. Caya hamba. Sebab apa Mekah dulu tak turun rahmat? Sebab orang Mekah kaya.
Sebab apa Mekah saat ni dulu orang panggil belum ke? Qabla fathi Makkah al-Azam. Sebab apa Mekah pada masa tu orang panggil, masa tu maju dah kalau kita kira di segi perniagaan, orang panggil perniagaan di antara bangsa di Mekah dengan Syam tu orang panggil perniagaan international dah. Tapi Islam, tapi agama tak ada. Cuba fikir. Pada masa Makkatul Mukarramah, orang-orang Mekah ketika tu, kalau kita kira mari di segi perniagaan, orang panggil international, yakni orang Mekah berniaga dengan orang Syam. Muluk perniagaan Mekah ialah duduk di Madinah. Madinah ni orang panggil muluk perniagaan orang Mekah dengan orang Syam. Maju pergi perniagaan? Jawab kata maju di segi perniagaan. Tapi orang maju tak? Orang main apa? Main peternak. Kun main patna, tapi orang panggil perniagaan itu patna. Supaya kita lah ni waktu saat itu, oh kau kedo. Orang panggil waktu ni telefon kau kedo, maju telefon. Tapi di manusia sekarang lah ni kau kedo, maju kedo, patna kedo. Hak Islam nak tu patna kedo. Islam nak mana? Semaya jemaah awal-awal waktu seperti Al-Madinatul Munawwarah, Masjid Nabawi, hidup jemaah 24 jam. Hidup amalan Nabawi ialah 24 jam. Amalan zikir, lepas semaya jemaah malam mengajar. Amalan tu amalan. Masjid kita ada hidup dak macam ni. Di hari ni waktu dia patna. Telefon ni macam-macam ada di dalam ni. Tapi orang-orang kita di hari ni patna ke tak untuk Islam, patna ke tak untuk agama nak, patna ke tak hak Allah Ta'ala kan. Kini nak tanya diri masing-masing. Kalau waktu saat ni itu dia patna, tapi kun mai patna, kampung itu akan takrok, kampung itu akan hancur, dan kampung itu akan musnah yang paling banyak, dan kampung itu akan turun bala Allah Ta'ala bertali, hari ke hari. Penyakit macam-macam akan turun di kampung Gelakuban ni. Kalau orang kampung sini tak stokor, kalau orang kampung ini tak ubahkan pasal tak ubahkan amalan, tak ubahkan cara Islam, kampung ini tak turun rahmat daripada Allah, dia akan turun bala. Wal iyazubillah. Kita nak kita tak say. Dia boleh kita kampung kita, budak kita dulu tak ngaji lagu mana, dah hari ni kita pisah cari guru hak bijak-bijak. Cari guru hak cuk piatri. Tak usah cari guru hak cuk tadika jugalah. Cari tok guru hak cuk piatri, hak cuk tinggi-tinggi main ngajar tadika. Ya baru budak tu ya tambah orang panggil kan. Orang panggil tambahkan ilmu, tambah famru. Kalau dia tu make guru yang tinggi-tinggi, mari hajarkan budak-budak tadika. Ya sebab ni ibu bapa, ya budak nak ilmu banyak, budak nak menekat dalam pengajian, dalam famru, ya tok guru tu kena tinggi dulu. Kalau tok guru tu dengan anak murid tak ada bertekah mana, kuam pun sekadar-sekadar tu. Sebab tu orang gelang kubah ni kena fikir anak-anak demo masa depan, kerana anak-anak ni orang panggil akan jadi pemimpin, dan anak-anak ini akan jadi pemimpin masa depannya. Kalau kita tak fikir di dalam sejarah ni, tak jadi stokor lagi, makna tak kampung kita bukan kau naik, kau hundo. Lepas tu kita tengok dah kampung-kampung hak maju. Jadi amat tengoklah kampung satu kampung tu dah kampung apa tenang lah. Nah kita kawasan jalan ni kampung ni jemaah dia supaya Jumaat. Nah ni ada dua tempat hak dalam jalan. Dalam jalan kampung hak back ni, hak pesing ni lah. Hak back ni dua tempat. Kampung ni mayang maghrib, mayang gorib dia supaya dengan Jumaat. Semayang isya dia supaya dengan Jumaat. Kalau semayang tarawih supaya dengan Jumaat. Kampung ni dah maju. Lepas tu kampung ni orang-orang penduduk, orang bawah tu imi, orang kampung-kampung pun dengar tu imi soy. Tu imi kata hulu, tu imi kata hile, tu imi kata jatuh, tu imi kata naik. Karena orang kampung tu dia dengar tu imi, dia dengar pemimpin. Tapi pemimpin tu kena ada sifat-sifat pak karo. Yang pertama kena berilmu. Kita ayat sama dah. Pemimpin kena ada berilmu. Yang kedua, pemimpin itu kena ada keadilan. Jangan pilih kasih di antara rakyat-rakyat mereka. Dan yang ketiga, pemimpin itu kena mencukupi. Pemimpin kena cukupi dengan ilmu, cukupi dengan masalah duit PT, cukupi dengan masalah kenderaan, cukupi. Yang keempat, pemimpin ini salimal ahwasi,
Salimal hawasi wal a'dha. Kena sejahtera daripada perasa tu email tu kena sempurna. Mana kena cukup lekat, kena sempurna, dan anggota tu email pun kena sempurna. Jadi ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nak maju, kita kena patenah pok kita masing-masing. Kena wa'tasimu bihablillah, i'tisam kita dengan talian Allah, i'tisam kita dengan agama Allah, dan i'tisam kita dengan sunnah Nabi. Ini paling penting. Nabi kata, man tamassaka bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin addu bin nawajiz. Nabi katanya, man tamassaka bi sunnati, barang siapa yang berpegang ia dengan sunnahku, Nabi kata, inda fasadi ummati, di sisi punah dan pula fasadlah umat aku. Umat ni punah habis dah. Umat ni tak say jemaah dah. Umat ni tak say dengar agama dah. Umat ni lari pada agama dah. Umat tak say pergi sejid dah. Tak say laka dah. Jadi orang ni duk pegang dengan sunnah Nabi lagi. Supaya kita tak kapung gelar khutbah ni lek sana tak say Islam. Tak mahu dah senyoah, tak mahu dah. Dengan ceramah pun tak say dah. Dengan orang ngajar pun tak mahu dah. Tapi kampung ni duk pegang dengan sunnah Nabi lagi. Mari semaya jemaah, mari dengan ngajar, mari dengan ceramah. Nabi kata, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Maka bagi orang ni dapat sepalanya seumpama dia menepati 100 pala mati syahid. Kalau orang dipegang dengan benda-benda ni. Sebab tu kita kena bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat Islam ni kita jadi saudara. Sebab apa? Amo duk pocok jalan mari sini sebab saudara Islam. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka terjadi kamu dengan nikmatnya nikmat Allah ikhwana. Amo duk pocok jalan, mari kenal dengan orang kala kubah. Kanal kubah sebab nikmat Islam ni. Kalau bukan nikmat Islam, mo tak kenal sini. Orang sini tak kenal mo. Dengan sebab ni Allah Ta'ala kata, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kamu dengan nikmatnya, nikmat Allah, yakni nikmat Islam ni, ikhwanan, persaudaraan. Kita jadi saudara. Amo duk jalan mai sini, serupa ya. Tak ada bahasa kata kida, kata berasa kekok, tak bahasa tak kena dengan sedar. Bahasa serupa sebab kita bersaudara ataupun persaudaraan lah. Al-ukhuwatul fil Islam ataupun al-ukhuwah al-islamiyah, yakni persaudaraan yang bahasa Islam ini yang tamat kita jumpa di mana? Tengok Pak Kelubung, oh masya-Allah, kita rasa suka hati kita nak kota tuan. Kita nak kok bakak ke, nak kok nak kok udang ke, nak kok bakak deh. Kamar kita nak makan payah weh, cari tempat makan tak ada. Tapi nampak weh keluar puasa segar. Puasa sedar. Kita puasa sedar nak beli makan ni tu. Tapi di situ pak tu sungguh tulis bismillahirrahmanirrahim. Tapi tu tak keluar bakal luarkan apa. Tapi dia kata anak Islam, aku jangan aku Islam. Tapi tu tak keluar bakal luar kaki siapa. Kita nak pergi beli barang ya, puasa tak puas hati dah kan? Ini nak royak katanya Islam ni nikmatul Islam wa nikmatul iman, yang tamak ikat kita di antara kita semacam para sahabat bainal muhajir wal ansar. Di antara para sahabat muhajir wal ansar, siapa nak heret tak boleh, siapa nak pecah tak boleh, siapa mereka saat ni jam mati, jam tumpah darah kerana apa? Nikmat Islam, nikmat ukhuwatul Islam. Pasti kita di hari ni pun macam tu. Tengok saudara kita susah, kita rasa susah. Tengok saudara kita plastik mati, kita rasa susah hati. Tengok orang lek tani kena aibah, kita rasa susah. Tengok lek orang lek tiba susah, orang lek tani pun. Ni nikmat Islam, ni nikmat iman. Berasa tu dalil yang Tuhan cakap, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan sebab nikmat Islam ni lah kita berasa saudara. Tapi kalau tak ada Islam, kita tak rasa saudara, tak berasa kasih, tak berasa berserah. Kata ni mana orang nan maru ni kita tak kena angin ribut mana? Di kampung mana? Kampung Datuk, tak kan? Kampung Datuk belum teluk 9. Belum teluk 9 kena aibah, kena angin habis tai rumah. Tengah rumah tu tak ada gapo sekarang. Habis dengan rumah, habis kuku. Angin kuku habis licin. Siapa habis? Siapa tinggal luar dalam kan selas punggung.
Lepas tu kita orang taning, orang jalan, pakak mu wak baju, aku wak seluar, hak demo ni duit, ada duit, hak ni wi gotu, hak ni wi goni, sapa setamung penuh, lebih pada sedia lagi. Ini apa? Fa asbahtum bi ni'matihi bi ni'mati ikhwana, maka jadilah kamu dengan nikmat Allah Taala, nikmat Islam ni wasa saudara. Mung pakak tolong tu, ku pakak tolong ni dah kan. Demo tak ada baju, ni ada baju, wi baju. Demo ni tak ada duit, wi duit. Demo ni tak ada pakaian, wi pakaian. Sebab nikmat Islam yang Allah Taala wi kita, nikmat iman ini yang Allah Taala bagi kita, maka dengan sebab itulah kita berasa agung sangat, berasa kedebel sangat, berasa lebih sangat. Di mana saja kita berasa suka, berasa kasih, berasa mesra, berasa bergerak, berasa berjelira dengan nikmatul Islam wa nikmatul iman yang Allah Ta'ala pocok dan tanam dalam diri kita masing-masing. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ada pesan 45 kelima. Nah, 45 kelima. Ibu bapa nah, perhati baik-baik. Orang di gelang kubah ni. Dah. Dah. Jadi Nabi katakan min wasiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas, jadi Allah Nabi ada pesan. Nabi ada tausiah, ada pesan kepada Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas satu alim ulama bagi sahabi. Abdullah ibn Mas'ud daripada ulama sahabi. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud ini daripada as-sahabah dan lagi pula daripada para ulama as-sahabah. Dia budak-budak Nabi kata. Nabi katanya Ani bin Abbasin diriwayatkan daripada Ibn Abbas. Qal berkata Abdullah ibn Abbas. Ni Abdullah dah cerita. Kuntu khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma. Satu hari Abdullah kata satu hari aku ada sebelah belakang Rasulullah. Apa macam ni lek belakang tu ini ada orang lah. Jadi aku duduk lek belakang bagi Rasulullah. Kuntu adalah aku, telah ada aku khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma. Lek belakang bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Kata Abdullah bin Abbas satu hari aku duduk lek belakang Rasulullah faqal. Maka sebeda ya Rasulullah. Rasulullah sebeda tanah. Ya gulamu, hei budak. Nabi kata pada Abdullah ibn Abbas, ya gulamu, hei budak. Hei kanak-kanak. Ni Nabi kata pada Abdullah masa dia budak lagi. Maka Nabi pun ada wasiat, ada pesan, ya gulamu, hei budak, hei kanak-kanak. Inni uallimuka kalimatin. Sesungguh aku yakni Rasulullah ni, uallimuka, aku nak mengajar akan dikau hi Abdullah kalimatin, akan beberapa kelimah-kelimah pada engkau. Dengar molek ni. Ni kelimah hak Nabi pesan kepada Abdullah ibnu Abbas masa dia kecil-kecil, dia daripada as-sahabatil jalil. Abdullah adakah Nabi ada pesan, ya Abdullah, inni uallimuka kalimat. Sesungguh aku Rasulullah ni nak pesan, nak mengajar kepada engkau 5 kalimat ataupun beberapa kalimah-kalimah, beberapa perkataan-perkataan. Apa perkataan Nabi? Pesan pada Abdullah bin Abbas. Muhammad. Mula-mula Nabi pesan kepada Abdullah bin Abbas, ihfazillah yahfazka. Ni mula-mula kalimah pertama. Perhati molek. Kita nak bersatu, kita nak bersedekah, kita nak maju, nak tatawur, nak maju ke depan, nak hadapi ke depan, nak sedekah kita di dalam ummah, di dalam panggil ummatun wahidah, di dalam kampung kita. Dengar hak Nabi pesan kepada Abdullah bin Abbas, ihfazillah, hendak jagalah engkau akan Allah. Engkau jaga Allah, Tuhan kita jaga lagi kah? Bukan mana jaga Allah kita jaga Tuhan kena pakai kah? Penggawai semacam nayuk apa tak? Tuhan makna kita tak ada kena jaga apa nayuk dapat rumah ya, kena ada dengan osa, kena ada dengan polis, kena ada jaga Tuhan. Tak, menjaga Allah yakni menjaga agama Allah. Menjaga titah Allah, menjaga perintah Allah. Hak Tuhan kata dalam satu ayat, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu hei orang-orang beriman tolongkan Allah, mu tolong Tuhan, mu tolong agama Tuhan, mu tolong sekolah Tuhan, mu tolong rumah Tuhan, mu tolong masjid Tuhan, mu tolong orang beriman,
In tansurullah yansurkum, nescaya Allah Ta'ala akan tolong kamu. Ini Nabi pesan pada Abdullah bin Abbas, ihfazillah, hendak menjagalah engkau Abdullah, Allah akan Allah, menjaga titah Allah. Tuhan suruh kita semaya awal waktu, kita jaga awal waktu. Tuhan raya atau mu jangan duk kata apa orang, kita jangan duk kata apa orang. Tuhan kata mu semaya sunat kapit waktu, mu semaya sunat kapit waktu. Tuhan kata mu jangan mengupak, mu jangan mengupak kan. Turut dengan apa Allah roya. Mu jagakan Allah, jaga titah Allah, jaga segala larangan Allah, ya fadka, nescaya Allah menjaga akan dikau. Nah, hei Abdullah bin Abbas, mu jaga titah Allah, mu jaga larangan Allah, mu jangan buat terhalang, insya-Allah engkau dijagakan oleh Allah. Sebab itulah orang Tuhan jaga, dia mu tak usah buat kerana dia. Memang tak boleh Tuhan jaga dia, dia dalam rububiyah Allah, bukan dalam uluhiyah. Nak faham molek. Kalau bagi orang ngajikan usuluddin, orang ni duduk dalam rububiyah Allah, lain daripada orang duduk dalam uluhiyah. Orang duduk dalam rububiyah, orang ni duduk dalam belaan Allah, duduk dalam jagaan Allah, duduk di dalam asuhan Allah, duduk di dalam miliki Allah, di dalam tadbir Allah. Macam mana? Seperti para anbiya, seperti para awliya, seperti para salihin. Demo ni duduk dalam rububiyatihi, di dalam rububiyah Allah Ta'ala. Hei, demo ni tak sawak kerana dia, ya Tuhan jaga dia. Gerak dia Tuhan jaga, jalan dia Tuhan jaga. Tengok para nabi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika pergi ke Syam, Nabi kita kali dengan Abu Talib, umur dia 12 tahun, naik unta jalan daripada Mekah lakah Madinah sampai ke Syam. Sampai ke Syam, Nabi duduk atas belakang unta. Nak tak para nabi fi rububiyatihi ta'ala, di dalam jagaan Allah Ta'ala. Tengok Nabi pergi dengan Abu Talib buat darah dia sampai di Syam. Apabila sampai di Syam, Nabi duduk atas belakang unta. Kamu dia pak darah Nabi Abu Talib pergi jumpa dengan Buhairah. Buhairah ni orang panggil ulama Nasar, alim kitab apa Injil, duduk dalam satu kanisah yang ada di Busra Syam. Buk situ dah. Abu Talib pun tak nak darah atas belakang unta Muhammad ni, tak atas belakang unta. Apabila atas belakang unta ni Syam ni, tempat Nabi kita duduk dengan dah, duduk atas belakang unta dengan Syam, dengan Dimashq. Anak saudara kita ada ni, becu kita ada, statue kita ni dah. Habis ke Syam belakang. Busra Syam ni dengan Dimashq ni 120 kilo. Kemudian 120 kilo kita jalan pergi sana tu, dan nak kereta tu, Pak Nabi kita berhenti unta situ. Kemudian unta situ, Abu Talib turun daripada unta, pergi jumpa dengan Buhairah, duk kecek sikit sebanyak dengan Buhairah, orang panggil ulama Nasara. Dan kemudian Buhairah pun duk kecek, silapnya kita tengok tah kepala budak duk tahu unta tu, nampak awal satu bidang. Awal satu bidang tah kepala budak sana. Kemudian Buhairah tanya, ya Abu Talib, ya Aba Talib, man huwa? Siapa itu? Yarkabu alal ba'ir, orang yang duduk di atas unta, duduk menunggang unta. Siapa dia? Man yarkabu alal ba'ir, siapa yang duduk menunggang atas unta? Abu Talib atas itu ibnu akhi, anak saudara aku. Dah, anak saudara aku. Kemudian dia tu dah, siapa dia? Dia kata Muhammad, muwakil cepat-cepat dia Mekah. Wakil cepat-cepat, karena budak ni akan jadi nabi, akan jadi rasul bagi umat akhir zaman. Dia ni lah hak disebut dalam kitab Taurat dan sebut dalam kitab Injil. Maka muwakil cepat-cepat di Mekah, karena orang-orang Yahudi dok nak bunuhkan akan dia. Orang Yahudi kan nak bunuh, qutila wa yuqtal, nak bunuhkan Muhammad. Ni nak ayat kata nabi itu orang yang duduk dalam rububiyah Allah, di dalam jagaan Allah. Kita ni dalam uluhiyah. Memanglah kita ni orang dosa banyak ni. Buat apa? Kita bukan duduk dalam jagaan Allah, buat duduk dalam jaga Allah, gerak-geria semua Tuhan jaga. Supaya para nabi yang tak jatuh dalam maksiat sebab Tuhan jaga. Ya tak jatuh dalam dosa sebab Tuhan jaga. Lebih-lebih lagi nabi kita tu khilaful aula, ya tak jatuh. Tak jatuh. Tak usah kata maksiat, tak usah kata dosa. Khilaful aula, benda yang terlebih utama, yang kurang utama tu tak jatuh juga. Mana? Supaya semaya sunat witir. Mana misal?
Nabi berkata al-witru haqqun. Witir itu wajib. Di sisi Imam Syafi'i kata al-witru haqqun, al-witru sunnatun muakkadah. Ialah sunnah muakkadah. Tapi Imam Abu Hanifah kata al-witru haqqun dengan fardun wa wajib. Kemudian sunat witir itu kalau kita semaya satu rakaat, orang panggil sah sunat witir. Hak kita ada buat pihak puasa tu kan. Lepas pada tarawih kita iringkan 3 rakaat daripada sunat witir, usalli sunnata muqaddimatil witri rak'ataini. Apa tu? Muqaddimah witir 2 rakaat, lepas tu witir 1 rakaat. Tapi kalau kita pergi buat 1 rakaat saja witir, boleh ke tak? Jawab kata boleh, tapi makruh ataupun dikata khilaful aula. Nabi itu khilaful aula, dia tak buat lagi, tak jatuh. Nak ya tahu Tuhan jaga dia, Tuhan pelera dia. Siapa kata budak haram cerak tak jatuh tak Nabi? Sama tara kita kata benda yang kurang utama pun tak jatuh pada para nabi dan para aulia. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala jaga mereka. Tuhan ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Tuhan kata dalam Quran, ala inna awliya Allah la khawfun wa la hum yahzanun. Tuhan kata ala, jaga-jaga, hei Muhammad, inna awliya Allah, sesungguh kekasih Allah, la khawfun alaihim, mereka tak ada takut selain pada Allah. Mereka tak takut. Nabi dia tak takut selain pada Allah. Walaupun dia nak jatuh dalam api, pun Nabi Ibrahim dia tak ada takut. Nabi Ibrahim dia kena duduk dalam api, dia takut tak? Tak. Walaupun dia kena berlawan dengan Raja Namrud, walaupun dia kena perang Raja Namrud, dia tak takut. Tu Tuhan kata ala inna awliya Allah la khawfun alaihim, mereka tak takut. Walahum yahzanun, mereka tak ada duka cita. Mereka nak tinggal Musa, mereka tak ada duka cita. Mereka nak tinggal harta yang banyak, mereka tak duka cita. Ini ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ibu bapa, orang ni duduk dalam rububiyah Allah, ini dalam jagaan Allah. Tapi kita kena bahas di kita di hari ni, kita duduk dalam rububiyah ke, kita duduk dalam uluhiyah. Kita sekarang ni dalam uluhiyah Allah. Kita yang nak Tuhan, tapi Tuhan tak ada nak kita. Kita yang doa Tuhan, tapi Tuhan tak kabul doa kita. Kita royak Tuhan, tapi Tuhan tak dengar doa kita. Sebab apa? Sebab kita dalam uluhiyah, di dalam ketuhanannya. Tuhan tak peduli kadang-kadang kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuhan tak peduli kan doa yang doa kita berdoa, Tuhan tak peduli. Harta kita banyak, Tuhan tak ada nak beli. Tuhan tak minta akhirat, harta mu tak ada nak. Sebab apa? Sebab kita dalam uluhiyah, bukan dalam rububiyah Allah Ta'ala. Faham apa? Kita nak buat lagu mana nak Allah Ta'ala beli harta kita? Kita nak buat lagu mana nak Tuhan belikan nyawa kita? Kita nak buat lagu mana nak Tuhan belikan diri kita dengan syurga Allah. Tapi kalau kita saat ni tu, selama mana pengkat kita duk jadi balah lagi lah kampung, dalam kampung kita duk jadi pecah lagi lah kampung. Dalam kampung kita banyak mengupak pergi mari lah kampung. Dalam kampung kita banyak pecah belah dalam kampung. Banyak orang panggil duk menghenak pergi mari dalam kampung, duk tuduh menuduh dalam kampung. Lama itulah Tuhan tak sahlah kita duk doa apa Tuhan tak terima. Tuhan tak terima, Tuhan tak kabul. Tuhan tak terima dengan doa-doa kita kalau kita duk baik ni buat apa. Di hari ni kita kena pakak-pakak ubah. Amor pun ubah, ibu bapa sini pun kena ubah. Dengan ceramah dah, jangan kata duk suka mata. Dengan ceramah aku nak buat lagu anak, aku boleh mikir sah tak apa dah malam ni. Nak buat lagu anak, rumah tangga aku nak wisni. Nak rumah tangga aku bini kiku, boleh semaya jemaah, aku diri boleh semaya jemaah, anakku boleh ngaji agama, anakku boleh ngaji tadika, papa-papa aku boleh tolong anak yatim le kampung. Nak fikir buat lahan. Ni kena bakak-bakak mikir. Kena bakak-bakak mikir ibu bapa, kena bakak-bakak mikir. Nah, hamba klik buka pondok sebelah tahun lebih kurang. Nah, sebelah tahun hamba klik buka pondok. Lepas tu, kita ni, salah tak kalau tak terbit ceramah pun tak ada apa dah. Kita mengajar tu pakai cekak dah. Kita boleh pahala dah. Kita ada buat budak-budak jadi baik.
Budak-budak boleh kenal Allah, budak-budak boleh makrifatullah, boleh mengenal Allah. Ni besar. Tak ada dah. Nak pergi beli dengan harta benda dunia tak boleh. Nak beli dengan pengkat tak boleh. Kita wak orang seorang kenal Allah. Wak orang seorang boleh semaya. Wak orang seorang boleh sujud pada Allah. Allahu Akbar. Nak bayar tak boleh. Karena Nabi kata ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Seorang yang tunjuk di atas seorang, di atas kebajikan. Ad-dalu 'alal khair, yang menunjuki di atas kebajikan, kafa'ili, seolah-olah yang membuat akan dia akan al-khair. Kita royak orang ni belum dan dia tak semaya. Kita kekek dia, nasihat dia, "Hei, kita orang Islam kena semaya. Hei, kita tak pergi sejid kena gilah lama-lama sejid. Kalau tak terbaik jemaat 3 kali, tanda munafik kita ni." Ataupun kita ni orang panggil munafik. Royak dia, nasihat dia. Kita royak agama dia. Kanak kibat ke dia. Lama-lama dia mari sejid dengan sebab kita. Maka dia semaya 4 rakaat. Seolah-olah dia semaya, hakikat kita dah semaya. Dulu orang ni tak baca Quran, kita kecek hajat ngaji qiraati. Lama-lama dia ngaji Quran, maka semua dia baca Quran. Boleh kita lah tu. Ibu bapa dan Tok tu khatib tu bila semua kita buat lillah khalisan liwajhil karim, ikhlas dengan Allah, insya-Allah kita dapat benda yang terbaik dan benda yang teruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa, dah buat kerana Allah, buat kerana Allah, ngajar Quran kerana Allah, ngajar tu kerana Allah, buat masjid kerana Allah. Jangan duk gaduh bubuk tamneng. Kalau kita bubuk tamneng, kampung kita hancur. Kampung kita akan hancur. Lepas tu kita pilih orang duduk depan, orang yang alim. Sebab tu wasyurutul imamah arba'atun. Ingat molek buat apa? Nak pilih orang jadi pemimpin duduk depan untuk maju kampung ni, kena orang al-ilmu ayyakuna aliman. Orang ni kena pandai, kena reti. Kalau terimik, dia kena reti hukum syarah, dia kena reti bab menikah kahwin, dia kena reti kan masalah bab bagi pesaka. Ini terimik. Kamu di kali kita gimik orang tak reti gapo, ngaji pun tak pandai, nak bagi pesaka pun tak pandai, menikah pun tak reti, tak boleh hadir terimik. Kita kena pilih orang jadi pemimpin kita pertama sekali, ayyakuna aliman, bahawa dia tu orang alim. Kalau tak ini, alim hak agama, alim hak masalah hukum syarak, alim hukum hakim. Kalau nak jadi tok nebel, dia kena reti hak aja dan yang kedua, orang jadi pemimpin, ayyakuna adlan, bahawa dia tu adil. Dia kena adil, jangan pilih kasih ahli kampung dia. Yang ketiga, dia tu kena kifayatan. Dia tu kena memadai. Diri dia kena cukupi, akhlak dia, maruah dia, apa saja. Yang keempat, dia tu kena sejahtera daripada perasaan-perasaan dia. Salimal hawasi wal a'dha. Ini syarat pak, syarat ibu bapa. Nak pilih, kita fikir sendiri. Kalau kita nak pergi maju ibu bapa dah lah kampung kita, nak pilih orang pandai-pandai. Lepas tu orang muda-muda, orang cergas-cergas, orang cerdik-cerdik jadi pemimpin. Kita tengok masa tu tampil latih siapa? Latihkan siapa dia? Muaz bin Jabal pergi kepada mana? Pergi pada Yaman. Nabi SAW latihkan Muaz ibn Jabal. Masa tu Muaz muda lagi, jadi pemimpin ataupun jadi ketua dalam masalah pendakwah kepada Yaman. Nabi kata, "Ya Muaz ibn Jabal, ketika aku hantarkan dikau pergi kepada Yaman sebagai pendai, jadi pendakwah, menyerukan orang-orang di Yaman, kamadi apabila engkau terlekat, apabila engkau saat ini tak boleh nak royak dalam masalah yang ditanyakan oleh orang-orang Yaman, mu nak ke mana?" Dia kata, "Ya Allah, ya Rasulullah, kalau kami itu terlekat, kami itu tersipu dalam masalah yang disoalkan oleh orang, kami akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kami kembali pada Allah dan Rasul." Supaya satu ayat tak, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Berarti pok kita tak klik sini, banyaklah ni dia jadi pokok lain belaka ni. Habaq tu duk balas dekat cuk-cuk, haraya cara raya, asmaya raya cara-cara tak dekat cuk-cuk sebab tak ada klik ke Tuhan. Tuhan kata dah dalam Quran, wa in tanaza'tum fi syai', dan jika kamu duk rebut merebuti, kamu duk balah membalahi, kamu duk bertikai pergi mari, fi syai', pada sesuatu perkara, pada sesuatu perkara ini duk bersangkut dengan agama.
Masalah sunat kita tak takbir, usalli ke tak usalli, ni agama ke masalah lain pada agama. Usalli tak usalli, ini agama ke lain pada agama. Masalah kunut tak kunut, ni agama ke tak agama. Wa in tanaza'tum fi syai', dan jika kamu duk berbalah bantah, duk bertikaikan pada sesuatu pada agama, Nabi dan Allah Ta'ala tahu, farudduhu ilallah, maka rujuk dan kembalilah kamu akan syai' kamu duk balah tu, suatu duk balah tetangnya usalli, kamu duk balah tetang kunung, kamu duk balah tetangnya semayah raya, mengkembali ana farudduhu ilallah, mukna rujuk, mukna kembali ke Allah wa rasulihi, dan rasulnya Rasul Allah, baru mu selamat, baru mu akan selesaikan masalah. Ni pak kita lah ni duk balah-balah, tak ada klik ke Tuhan. Pakak nak debel, pakak tu hawa nafsu, akulah pandai, akulah reti, akulah aling. Hak ni orang panggil tak selesai masalah sampai berbila-bila masa tak akan selesai. Ibu bapa, dah itu masalahnya, kita kena kembali kepada Allah. Kalau masalah dalam kampung kita duk terlekat, kita pergi tengok dalam Quran, tengok dalam hadis. Tak ada dalam hadis nyatanya, kita tengok dalam kitab ulama. Kalau kita tak pandai nak baca kitab ulama, kita tanya, rujuklah ulama-ulama yang ada kawasan kita. Kerana Nabi kata al-ulama warasatul anbiya, ulama ini orang makin pesaka Nabi. Kemudian Tuhan katanya, Nabi kata al-ulama, alif lam apa situ? Berarti mulai berapa? Al-ulama, alif lam pada al-ulama tu, alif lam qamariyah. Tu bahasa kalau kita mengaji tajuk panggil alif lam qamariyah, al-ulama. Tapi kalau bagi kita mengaji kaedah nahwu ataupun mengaji kaedah Arab panggil al-lil kamal, al-lil kamal, alif lam yang tunjuk di atas kesempurnaan. Apa kesempurnaan ulama? Al-ulama hak yang sempurnanya warafatul anbiya, dia ini makan pesaka Nabi. Orang yang makan pesaka Nabi, dia tak kena masalah Nabi, dia tak kena sunnah Nabi, dia tak kena agama Allah, dia tak kena cara Nabi. Ini al-ulama warasatul anbiya, ulama yang makan pesaka Nabi. Lepas tu kalau ulama dok kena agama, ulama dok kena kan Quran, ulama dok kena sunnah, ini bukan daripada al-ulama tu dah, tak masuk dalam alif lam tu. Ibu bapa nak faham molek. Ulama mana yang boleh mentadbikkan masalah? Ulama mana boleh istimbatkan hukum yang sebenar? Ini kita nak tengok sendiri. Kita ada otak tu hebui, kita ada akal tu hebui, kita ada hati boleh mikir, kita ada akal boleh mikir, klik tengok molek. Wa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi wa rasul. Kalau balah dalam kampung kita satu masalah bersangkut paut dengan agama, kliklah ke Allah, kepada Al-Quran ataupun pada Al-Kitab ataupun kepada Al-Hadis ataupun pada Sunnah. Kalau tak ada Al-Quran Al-Hadis, kliklah kepada ulama-ulama, kitab ulama, tanya baik-baik. Jangan gaduh buat apa. Lepas tu kita nak rahmat. Dalam kampung kita kalau banyak pecah Allah, dalam kampung kita kalau banyak pecah, dalam kampung kita kalau banyak orang panggil getah hati, dalam kampung kita rahmat tak ada. Kampung ni tak sedap duk, jadi serabut, jadi susah hati, rezeki pun payah, wak gapo jadi begadah, tak sedap lah kampung. Rahmat tak ada. Rahmatun minallah ma fi, rahmatun minallah la yujad, tidak didapati. Rahmat Allah Ta'ala tak didapati. Apabila hati orang kampung tu jadi memecah, hati orang kampung saat itu jadi orang panggil usah. Nabi pesan mula-mula, ihfazillah yahfazka, menjagalah Allah, agama Allah, cara Allah, kitab Allah, agama Allah, sunnah Nabi, Tuhan jaga kamu. Dan pula Nabi katanya ihfazillah, yang dua Nabi kata dua kelimah dua. Ini Nabi pesan kepada Abdullah ibn Abbas, ihfazillah, engkau jaga ya Abdullah. Hei Abdullah ibn Abbas, engkau jaga ke? Ihfazillah, akan jagalah akan Allah, tajiduhu tujahaka, nescaya akan dapatkan Allah Ta'ala tu, engkau dapat Allah Ta'ala tujahaka, di hadapan engkau. Kita akan dapat Tuhan depan kita, kita dapat Tuhan berdepak dengan kita, kita dapat Tuhan saat itu sebagai tujahaka, yakni dapatkan Allah Ta'ala saat itu duk menghadapi kita. Sebab tu orang dengar apa? Orang yang jagakan Allah, jaga agama Allah, makna kata orang ni dia dapat kemegahan,
daripada Allah, dan Allah Ta'ala membetuli dia. Allah Ta'ala akan tolong dia, Allah Ta'ala akan bantu dia, Allah Ta'ala akan tolong dia. Kita tengok sebuah cerita Abu Bakar dengan Nabi duduk dalam gua Thur kan. Hak ni kita biasa dengar belaka pun kita mikir. Gua Thur tinggi, naik dah kan. Ketika duduk Mekah gua Thur kan. Naik. Apabila sampai gua Thur tu Allah rapak sangat. Tinggi jadi menyacai tu jalan dengan lutut. Lepas tu ketika Nabi lagi dengan Abu Bakar nusuk lah gua Thur dia kapit tu batu duk gini batu lain ni. Kalau melihat belakang nampak, tapi depan ni kena pintu yang halus ya, lubai yang halus. Noh Allah pala masuk ke puasa ketak dah. Pas pati buat sarang situ, laba pun buat sarang. Batu duk kapit ni dah ni. Batu gua. Pati ada batu kapit lain ni pula, ada lubai. Lek nang kapit, orang kapit kurang tak lagi. Kemudian ketika ni nak ayat kata apabila menjaga agama Allah, Allah bersetuju denganmu, Allah Ta'ala tolongmu, Allah Ta'ala di hadapanmu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Kalau menjaga Allah, Allah Ta'ala akan berdepan denganmu, Allah Ta'ala akan tolongmu, Allah Ta'ala di hadapanmu, Allah Ta'ala berbetuli kamu. Tengok Nabi SAW orang tolong agama Allah, orang royak manusia kepada jalan Allah. Nabi kata dah, qul la ilaha illallah tuflihun. Tapi hadis mai belum pada mana? Umirtu an uqatilan. Hadis belum ada. Kita tengok dalam hadis Arba'in ataupun dalam hadis Bukhari. Nabi kata dah, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Nabi kata awal Islam dulu. Umirtu, dititah akan daku, disuruh akan daku oleh Allah an uqatilan nas, bahawa aku perang dengan manusia, aku perang pacung ke tekak dia hatta yashhadu an la ilaha illallah, hingga mereka itu mengucap la ilaha illallah, aku tak pacung tekak dia. Kemudian masa Nabi duduk dalam gua Thur kali dengan Abu Bakar, ketika tu kafir Quraisy duk likung cari. Boleh jadi ke Abu Bakar dengan Muhammad duduk dalam gua ni. Nampak depan ni sarai baru-baru baru ya, sarai berumpati daripada sarai labor. Boleh jadi Muhammad duduk dalam. Dia duduk dalam batu ni. Dia duduk. Nabi duduk tidur atas riba Abu Bakar. Abu Bakar duduk menyatak. Dalam tu duduk dua orang. Mau biasa masa dah. Boleh semaya pun nak bokok gitu. Maya dalam gua tu nak bokok. Sebab dia kena hangat batu kapit tu kena hangat. Kalau kita nak semaya bila dia kena bokok sikit. Boleh dua orang, tiga orang kacak-kacak. Kemudian Abu Bakar dengan Nabi duduk situ ni kata orang tolong agama Allah, orang tolongkan cara Allah, Allah Ta'ala akan tolong dia. Allah Ta'ala sekali dengan dia, Allah Ta'ala berbantu dia, Allah Ta'ala berdepan dengan dia. Mana tengok Nabi SAW dengan Abu Bakar ni orang tolong agama tu Kemudian apabila Abu Bakar duduk nyatak Nabi tidur tak riba Abu Bakar takut kafir Quraisy lagi, takut mengigat Nabi, takak Nabi. Dia saat ni kena ketik di jedung, ketik di benda-benda bisa, ketik di jedung di kaki. Dia takut berdoa, takut dia bunyi suara, takut kafir Quraisy mai takakkan Nabi. Kalau dia tak terbit suara tak bolehlah sakit. Kabar-kabar sangat-sangat orang panggil teh sobat, sobat daripada benda-benda yang ketik dia, takut lagi, sakit lagi. Abu Bakar saat itu titik air mata tak pipi Nabi, bertitik tak pipi Nabi, air mata sakit lagi, takut kafir Quraisy takakkan Nabi lagi. Kemudian dah apabila Abu Bakar air mata dia titik cakap dah titik juga tepi air mata, titik tak pipi Nabi. Maka ayat serta merta tu kan, Jibril tu main langit royak ke Nabi, royak wahyu Nabi kata la tahzan innallaha ma'ana. Dah tengok yaqulu li sahibihi idhuma fil ghar, pada ketika kedua dalam gua, yaqulu li sahibihi, berkata ia Nabi li sahibihi, bagi taulannya taulan Nabi, ayat-ayat idhuma fil ghar, pada masa pada ketika keduanya Nabi dan Abu Bakar fil ghar, di dalam gua Thur, yaqulu li sahibihi, berkata Nabi bagi taulannya, bagi kawannya Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, jangan duka cita engkau ya Aba Bakr. Ayat tu mari serta merta Allah ta'yid, Allah tolong, Allah royak lalulah la tahzan, jangan akan duka cita hi Abu Bakar, innallah, sesungguh Allah Ta'ala ma'ana, serta kita, pertolongan Allah serta kita.
Sebab tu orang tolong agama Allah, Allah berdepan dengan dia. Allah tolong dia. Jangan duk takut buat tu email tu nempel. Buat tu email tu email tu khatib tu bila. Apabila kerja agama Allah, tak ada kena takut orang nak kena orang nak. Insya-Allah Tuhan berdepan dengan kita. Tuhan sekali dengan kita. Tuhan akan bantu kita selalu serta-merta. Tengok Nabi SAW dengan Abu Bakar ketika kafir Quraisy nak ikat dia, kama dia Allah Taala turun serta-merta, innallaha ma'ana la tahzan innallaha ma'ana. Jangan duduk kita Abu Bakar, pertolongan Allah Ta'ala itu bersama dengan kami. Dua, hak Nabi pesan kepada Abdullah bin Abbas. Yang tiga, Nabi kata lagi, idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau saat itu, hei Abu Bakar, hei Abdullah bin Abbas, apabila engkau nak minta, engkau nak apa? Ni minta lagu ni. Minta akik molek. Nah, akik molek buah apa? Ni minta. Bahasa Melayu panggil pohon, bahasa Arab panggil doa ataupun as-su'al. Nah, pengen boleh. Ni akik tangan pun kadang-kadang nampak malah dah. Pas nak itu hai terima. Kadang-kadang akik tangan tu nampak belah dah. Lepas tu buat mari sejik, buat tukar. Nah, buat tukar belakang dah. Mudah-mudah tak masuk sejik. Hak dok tolak bala lah kampung Kongkuai. Ni kawan kampung mana-mana pun buat hak apa? Orang panggil 3 orang 100, ataupun 3 orang 80. Itu mau 3 orang 100. Hak panggil sejik. Hak pun nanti tolak bala. Hak jalan pokok 7. Hak jalan 3 selena. Pas tu mudah-mudah tu tarik bala tu macam. Pas nak dah. Cuba fikir. Hak mari sejik hak 3 selena kena pakai tukar, pas tu jalan boborak, pas tu takik tangan pun boborak. Baca doa Rabbana lina bunyi leder-leder. Hak pe gagah-gagah wairung-wairak nu ni, gata pindah. Tak rasa sejik. Puak ni duk tarik bala turun dalam kampung. Puak tadi tolak tu, puak tak rasa agak. Hak kena pakai fikir. Hak tarik bala ni, banyak wairung lagi, wairak lagi, duk berzina lagi, minum arak lagi, wak maksiat. Hak ni tarik bala lah kau ni. Bah mana tolak bala? Hak tu masuk sejik tu, hak 3 selendang jalan bobok tu. Hak tu tolak bala pas nak dek dengan tolak bala dengan tarik dah. Ni. Sebab tu Tuhan kata dan Nabi kata, idza sa'alta, apabila engkau nak minta, hei Abdullah ibn Abbas, fas'alillah, maka engkau minta dan engkau pohon ke Allah. Kita nak minta ke apa? Jangan minta ke nayau, jangan minta ke nak ampel, minta ke Allah dulu. Ni kita pergi minta hotel dia, minta nak berhotel. Mak, aku minta berhotel 10,000. Kau Tuhan tak ada royak lagi, boleh mau tahu, oh kopik rumah mamak tu Allah, tak pandai duk sangat aku kalau siap dulu lagi. Bawa kaya Allah ni tak kenal kawin gung. Hanya kata demo ada. Demo nak boleh sekut pun merah mata-mata. Oh, kita nak pergi minta mudah nak faham gecek tu tak betul dah. Nak minta nah berhotel seminggu dah jadi 7 tahun. Kawin ambil seminggu ya 10,000 ni. 10,000 ni kawin ambil seminggu ya. Setahun tak bayar lagi. 2 tahun tak bayar lagi. 3 tahun. Mula-mula tu betul kak aja. Boleh yang kedua tu kabur tak kak dah. Jumpa kau kedai kopi pun punyalah tukar aman dah. Wah gitu. Lama-lama punyalah tukar, lama-lama tak kenal lah. Buku lah. Asal kita bertek dia, lama-lama dia balas kita jadi tak kenal. Orang bertek dia tak kenal. Orang jadi orang panggil orang bertek 10,000 tu, tuai hotel jadi orang tak kenal. Lepas tu mana royak? Ada satu orang bangun ni. Ni kita semua juga. Lekat hotel Demon ni kita boleh. Hotel ni kita tahu hotel Mamat. Hak yang berhotel saat ni tu dah Allah. Ataupun kita tahu mak ni orang ke? Orang berhotel. Dah. Allah tu orang panggil orang berhotel, Mamat ni orang berhotel. Kamu dia duk makan kopi. Nak makan kedai. Ni royak pun nama bakar-bakar tu. Dah. Hotel ni 15 tahun dah ni, 500 kok. 500 kok ya. Ana yata iza sa'alta fas'alillah, jangan minta ke orang lain. Kamu dia buat apa? Ya tu duk makan teh, hak berteh kat ni. Duk makan teh, Allah nak makan teh.
Mamak patut orang ramai nak kata. Mari ke mamak dah, mak kata, "Lah, hutang bila mu nak bayar? Berapa tahun, berapa korong dah tak ada boleh bayar kan? 500 kok kalau 50 ribu ku tak kata ni 500 kok kecek mari Allah, tak pada nak jatuh." Allah tu senyap tak kata apa. Mamak dah tekan lagi. Bawa tekan cak tu cabut 357, bau. Tungai mamak hati. Buku duit 500 kep sebab pergi minta di kedai kopi, Allah tu malu ke mamak duk ejek ke, duk bukakan maruah dia, duk mencobekkan muka dia, duk mencarikan maruah dia, siapa cabut bedek mati dengan duit harga 500 kep. Tak ada. Sebab tu iza sa'alta fas'alillah. Yang tiga, kalau nak minta Tuhan dulu. Ya Allah, murahlah rezekiku ya Allah. Kau tak ada ni anak nak mengaji ni. Duit tak cukup nak beli surat anak, nak beli kain baju anak. Oh ya Tuhan. Lepas tu minta Muhammad ataupun Muhtimah tu. Khadijah ke, Halimah ke minta kita. Oh ya Tuhan dulu. Iza sa'alta fas'alillah. Kalau mau nak gapo minta Tuhan. Akid we tinggi sikit ha. Dah. Ni kan kadang-kadangnya akid doa tu pun nampak malas dah. Akid we jadi tinggi, we tawajuh dengan Allah Ta'ala. Kenapa tawajuh? We khusyuk dengan Allah, we tetap hati dengan Allah. Tiga Nabi pesan, wa izasta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau nak minta pertolongan, saat ni kita nak minta apa? Minta Tuhan. Nak duit minta Tuhan. Nak kaya minta Tuhan. Nak kebun minta Tuhan. Nak we anak ngaji pandai minta Tuhan. Nak we anak raju minta Tuhan. Nak we anak jadi soleh minta Tuhan. Nak we anak berusaha mudah beranak minta Tuhan. Iza sa'alta fas'alillah. Mintalah Tuhan. Dan kalau nak minta pertolongan, wa izasta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau nak minta pertolongan, engkau mintalah dengan Allah Ta'ala. Memintalah dengan Allah. Minta dengan Allah Ta'ala, jangan nak minta orang lain. Nak minta dulu, minta dengan Tuhan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Patah hadis dikatakan lagi, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai' qad katabahu Allahu laka. Semua umat ni kita boh kata dalam kampung gelang khubat. Pakat tolong menolonglah nak naf'at kita dengan satu perkara. Nabi katanya wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka. Jikalau umat semua ni pakat nak naf'at kepada kita lah dengan sesuatu, lam yanfa'uka. Tak boleh juga umat semua nak naf'at kita illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Malaikat dengan sesuatu yang Allah Ta'ala tuliskan sesuatu tu bagi angkata ini benda ni nak dapat pada engkau, benda ini nak boleh pada engkau. Kalau benda tu Allah Ta'ala tak tertulis, Allah Ta'ala tak tercatat, benda tu tak sah lah. Kalau setiap kampung gelar kubah nak tolong kita pun tak dapat. Kalau manusia tu nak naf'at kita pun tapi Tuhan tak bagi, maka tak boleh lah kita. Misalnya kita nak kaya tapi semua dalam kampung gelar kubah ni nak tolong kita, maka tak boleh kaya kalau Tuhan tak sewi kaya kita. Benda ni Tuhan tak ada catat pada azali, pada ilmu dia, maka tak dapatlah kita. Kalau semua pakat bantu kita nak kita kaya, nak kita kedepek, tapi Tuhan tak kana, tak boleh. Dan supaya tu juga walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Kalau semua orang dalam kampung gelang khubah nak kita jadi mudarat, nak kita jatuh pangkat terimeh, nak kita jatuh pangkat nayuk masalah, tapi Tuhan tak ada catat pada azali kata yo ni jatuh, yo ni akan jadi nayuk, yo ni akan jadi terimeh. Tak sawak ke mana tak jatuh. Sebab Tuhan catat sini yo tak jatuh. Nah, tak jatuh. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, diangkatkan kolam lagi pula terhimpunglah oleh suhuf-suhufnya. Itulah ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bana ya satah lagi dah. Ni kita kena pakat fikir ibu bapa dah. Kemudian kita jaga lima kelima hak Nabi pesan dan Nabi ajar pada Abdullah bin Abbas.
Yang pertama, ihfazillah yahfazka. Yang pertama, kita jaga agama Allah, insya-Allah Allah jaga kita. Dan apabila kita jaga Allah, maka Tuhan itu bersama dengan kita, dan Tuhan ada di hadapan kita, dan Tuhan akan bantukan kita. Dan kalau kita nak minta gapo, kita mintalah ke Allah. Minta kaya, minta senang, minta anak soleh, minta anak jadi baik, minta keluarga kita orang panggil berserentak, keluarga kita bergembira, keluarga kita jadi rumah tangga syurga, ataupun dalam keluarga kita jadi keluarga yang berbahagia. Minta pada Allah. Dan kalau nak minta pertolongan pun, kita minta dengan Allah. Kita kena yakin semua kalau manusia nak nafak kita, tapi Tuhan tak ada tanda kata kita jadi orang baik, kita jadi orang baik, Tuhan tak ada tanda, tak jadi bagi kita, tak berlaku benda baik tu bagi kita. Kalau nak jadi orang kedai, misal nak jadi nayuk, dia tak catat tadi dia jadi nayuk. Kau sahlah orang kampung sini pakak bokong dia, pakak bantu dia, pakak winafak dia, dia tak akan terjadi kalau Tuhan tu tak kena, Tuhan tak ada tertulis. Kalau semua akan nabi mudarat dia, nabi mati dia, tapi Tuhan tak ada tulis kata mati, maka tak jadilah benda tu. Ibu bapa kena yakin kenapa akidah ni dalam hati kita. Jaga Allah, Tuhan jaga kita. Kita jaga Allah, Tuhan berdepan kita, Tuhan akan tolong kita. Dan kita saat ni nak buat gapo, nak mintalah kepada Allah dan minta bantuan dan pertolongan. Kita mintalah pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita kata satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala arba'atun haqqun 'ala Allah ta'ala alla yadkhuluhumul jannata wa la yudhikuhum na'imaha. Dah. Jadi makna kata ni, hadis-hadis ni kita baca akhir. Nabi kata daripada hadis pada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala arba'atun hakun hak di atas Allah Subhanahu wa taala alla yadkhuluhumul jannah. Orang ni tak boleh masuk syurga Allah. Ingat molek buat apa? Pak golongan ni di atas hak Allah. Orang ni tak boleh nak masuk syurga Allah taala. Kemudian ini orang panggil arba'atun hakun 'alallahi ta'ala alla yadkhuluhumul jannah. Orang ni tak akan masuk syurga Allah. Wa alla yuziqaha wa la yuziqahum na'imaha. Orang ni tak boleh rasa, tak boleh kecam akan nikmat-nikmat syurga Allah taala. Mana weh? Ingat molek pak perkara ni, pak golongan ni, pak daripada jemaah ini, kumpulan ini, orang ini tak boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, dan orang ini tak boleh rasa juga nikmat-nikmat syurga. Yang pertama, mudminul khamri. Hidup dia tu orang ni berkekal minum arak. Nyak molek ni. Berkekal minum mabuk. Kemudian arak dia terbahagi dua. Ada arak cair. Ada arak pesing kering. Arak cair masuklah mekong, masuklah wai, masuklah arak putih, masuklah wai wa angun gapo ni dia panggil arak cair. Arak kering seperti kita kata butir, roce, udah lagi pula kata butir, roce, gelak, ubak gila, ni masuk di dalam arak kering. Lepas tu Nabi kata orang yang mengekali pening, orang yang mengekali arak, sama ada arak tu kecai seperti arak tu mekong wai, ataupun daripada arak-arak yang lain, ataupun arak tu kering daripada roce, butir, gelak, ubak gila, dok mengekal lagu ni 24 jam pening weh. Orang ni Allah Ta'ala, dan Nabi kata orang ni tak akan masuk syurga, dan orang ini juga tak akan boleh rasakan nikmat syurga Allah Ta'ala. Yang nak boleh masuk ke dalam syurga kalau iman dia ada, dia boleh masuklah syurga selepas daripada bakar dia di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, di dalam neraka Allah Taala. Habis dosa dia minum arak, baru Allah Ta'ala akad dia pada neraka, pergi mandi di Kolai Kausar, baru dia boleh masuk syurga. Ini orang yang mengekal mudminul khamri, orang yang mengekali minum arak, sama ada arak tu cair, sama ada arak tu kering. Dan so ini orang tak berhak masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, ni kita nak ayat akhir ni.
Dan mau fikir sendiri, lepas tu fikir kita ni masuk ke dalam golongan ni. Kalau kita masuk dalam golongan ni, kita tak bahu syurga dan tak boleh rasa nikmat-nikmat syurga Allah Ta'ala. Yang kedua, wa akilu malil yatim bighairi haqq. Orang ni makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim bighairi haqq, dengan tak benar. Perak anak yatim, misalnya anak kakak kita pun dia mati, belum pada mati dia kata Himat, Helah, Hisham, kalau ku mati ni dah, aku tinggal anakku ni tolong caralah harta dia tu nah getah ke gapo itu ni, nah minta mu tolong cara tu, tapi harta dia menyangkut serah dia lagi lah, tapi hasil getah, hasilnya masalah kedai atau masalah aku serah tolong caralah duit tu tolonglah sara gaji dia gapo itu ni. Jadi kakak kita daripada kita tayakkub pesannya kepada Zaid, kata Zaid dah ku mati ni anakku ni tolong cara. Kita ni jadi waliul amri, orang getah kerja bagi kanak-kanak anak yatim. Tapi orang ni pergi makan harta anak yatim dengan tak benar. Jadi harta hak kakak ia tinggal pada anak dara, ya anak dara ia tu mati. Gapo orang panggil anak yatim? Yakni ma laisa lahu abun. Orang dan anak yang tidak ada bagi dia tu bapa. Tak ada bapa, maka orang ini dikatakan yatim, yatim bapa. Maka budak ni umur 13, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, namanya yatim. Harta dia dimahjurkan, didindingkan, ditahan daripada dia nak kata. Sebab dia tak ada rasyid lagi, dia tak kredit, maka wali dia kena pergi dulu. Tapi wali duk cara getah dia, wali mik dia ratik, wui ke budak ni ratik. Kadang-kadang getah hasil getah boleh 10,000 sebulan. Ambil dia 7,000, wui ke budak 3,000. Dia makan harta anak yatim dengan tak sebenar. Waliul amri ini akan masuk dengan kau Allah tak bau syurga, tak boleh kecak rasa-rasa nikmat nak syurga Allah. Ada satu kisah. Satu kisah orang nak kapal duduk di dalam laut. Nah ni dengan molek ibu apa? Kisah ni kisah hujung dah ni. Satu ketika Fok berkapal ni, Fok nak kapal tengah-tengah laut, kapal layar di zaman dulu. Kapal ni apabila nak satu kapal di tengah-tengah laut ni, api tak ada. Tak ada siapa dia buat api. Tak ada siapa lah ni kering ataupun fire chat. Nah, tak ada fire chat pun, tak ada fire tu, tak ada kering, tak ada gesek pun, tak ada belakang. Jadi patah kapal ni berasa lapar kepada makan ni. Lapar kali kita kan lapar nasi, lapar lah nak makan tu makan ni. Sebab dok kapal tu panjang masa dah. Tanya orang tu kata fire chat ada ke tak, kering ada ke tak, gesek ada ke tak. Jawab semua tak kapal 2-3 lapis, tak ada siapa dia ada fire chat, tak ada siapa dia ada kering. Pas nak buat lagu mana? Ni nak buat gua masalahnya api tak ada. Nak masak makan ni ada, beras ada, gandum ada, tapi nak masak tak ada sebab buka api tak ada. Tiba dalam ramai-ramai tu ada ayat Tuhan katanya, siapa yang makan harta anak yatim, orang ini akan makan api neraka fi butunihim nara. Sayaslauna fi butunihim nara. Mereka ini akan makan api masuk dalam perutnya. Jadi ada seorang yang kena, satu orang yang pernah dengar ayat kata, orang mana makan harta anak yatim yang tak benar, orang ni akan makan api neraka masuk dalam perut dia. Patah kapal saat ni tu tanya, hey, puak kita semua hari ni api tak ada ni, fire chat tak ada ni, untuk nak buat masak tak ada. Tapi aku nak tanya oleh atas kapal semua ni, ada kedak puak makan harta anak yatim? Ada kedak orang makan harta anak yatim? Kamu dia duk tu tak gamuk, ya tu nak royak tak gamuk, ni nak royak pun tak gamuk. Lepas tu kalau puak kita tak royak, tak mengaku, tak ada makan hari ni. Sebab api tak ada. Ada satu orang mengaku kata ya ada, ya makan harta anak yatim dengan tak betul. Mau ada makan harta anak yatim. Tuhan kata orang makan harta anak yatim ni, orang panggil makan api masuk dalam perut. Pas demo ni pun hak tanya tu, ya wis habuk. Wis habuk kepada hak makan harta anak yatim tu eh. Wis habuk. Ya tu pun siup. Dia sabuk tu. Siup fuh.
Fuh disabuk ni. Hak makan atas yatim. Siuk disabuk. Siuk pas siuk, siuk pas siuk. Lama-lama nampak berasak disabuk. Ni ibu apa? Ini ibu apa? Kerih tak ada, faisal tak ada, gesek tak ada, tapi ada orang makan anak yata, anak yatim, maka dia mau nipu disabuk, dia pun siuk disabuk. Fuh dah. Kamar dia sabuk tu nampak berasa. Ni, ni nak kata orang yang makan harta anak yatim yang tak benar, dia makan api ngakau masuk dalam perut dia belah-belah dah. Pahala ni juga dia tak akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan pula dia akan garah, dia akan tak boleh kecak rasa nikmat Allah Taala, nikmat syurga. Yang keempat, yang pertama mudminul khamar, yang kedua akilur riba, orang makan riba. Orang makan riba ni salah satu daripada tak boleh masuk syurga Allah. Gapo makan riba? Makan duit bunga, makan duit anak, kindak biar. Dak biar ni kena beringat dak biar. Kita taruh tanakan 6 sen, patut duk mari les tahang ya boleh ke 6 bat, ataupun kita tahan 8 bat. Nah, dak biar tu ta deang ta gapo ta pi dia tu baik. Kemudian ngentong orang panggil neng dak biar tu, kalau kita makan orang panggil kita makan duit riba, ataupun duit bunga, ataupun panggil dak biar. Orang makan duit riba, sama ada orang panggil riba fil kaili, riba pada sukatan, riba fil wazni, ataupun riba pada timengi, ataupun riba pada duit pertaruhan. Ini semua tak bau syurga Allah, dan orang ini tak boleh rasakan nikmat-nikmat syurga Allah. Dan yang tiga, orang makan harta anak yatim yang tak benar. Yang keempat, orang yang tak boleh masuk syurga Allah Ta'ala, ini hak Allah Ta'ala. Orang apa? Qul walidaini, orang yang deraka kepada dua ibu bapa. Nampak kagak ni? Hadis ni diriwayatkan oleh Rawahul Hakim. Riwayat hadis ni cerita ni oleh Hakim. Orang apa dia? Yakni orang yang berkekal duk minum arak, minum benda mabuk, daripada hidup 24 jam sampai mati. Orang ni tak boleh masuk syurga nah. Kalau nak masuk syurga, dia kena taubat. Kena taubat dengan Allah, dia kena teriak dengan Allah, kena menangis dengan Allah sehabis-habis nangis sampai air mata bertitik di atas janggut, bertitik di atas jadah dia, bertabung dah, bertaubat, belum pada mati. Patut Tuhan ampun dosa kita daripada 3 salah satu. Berapa? Dosa ni tak ada apa dah. Orang mengekali minum arak. Yang kedua, orang makan harta riba, makan duit bunga. Yang tiga, orang makan harta anak yatim. Yang keempat, orang makan apa dia? Yakni orang deraka kedua ibu bapa. Ni kita kena jaga ibu bapa. Kerana ada satu cerita daripada hadis Nabi. Nabi atas satu ketika, dan ni orang makan harta anak yatim. Orang makan benda tak betul ni. Nabi kata nak, satu hari aku duduk tidur. Ni Nabi royak ni dalam satu hadis ni. Apa royak maksud ya? Tak saya baca hadis lama. Satu hari Nabi kata, aku tidur, datang di atasku dua orang laki-laki. Dalam tidurku, dalam mimpiku, atayani rajulani, datang akan daku oleh dua orang laki-laki tanpa laku. Kemudian dua orang laki-laki saat itu pergi aku ke dalam gawah, yakni pergi pada satu tempat, pergi kepada satu tempat sana. Waktu aku saat ni dalam mimpi pergi satu tempat. Di satu tempat sana itu orang panggil di satu sungai. Satu sungai tu Nabi kata aku pergi dengan dua orang laki-laki ni pergi sampai di satu sungai. Kemudian di satu sungai, di celah sungai ni, sungai kata ni tepi sungai, ni tepi sungai. Lepas tu ada cacai laki-laki duduk diri di tengah-tengah air. Di tengah-tengah air sungai tu ada rajulun qaimun 'alan nahri. Ada seorang laki-laki duduk diri di tengah-tengah air sungai. Lepas tu ada seorang laki-laki, seorang lagi tu duduk diri mana? Duduk diri di tepi sungai. Kemudian apabila laki-laki duduk diri di tengah sungai, dia nak tumbuk daripada sungai, laki-laki duduk tepi sungai tu ambil kakak batu punga di mulut dia. Darah yak merah. Darah yak gelombang, darah yak mengalir. Tiap-tiap kali-kali laki-laki duduk diri di tengah sungai, nak tumbuk daripada sungai, laki-laki yang duduk di hujung sungai, di tepi sungai, ambil kakak batu punga lotak kena di mulut laki-laki hak duduk di tengah sungai. Maka apabila ponong dah, dia nak tumbuk, laki-laki ni punga puak kena di mulut dia, darah merah hancur mulut dia, darah yak gelombang, darah yak gelombang, darah yak mengalir, yak bersembuh. Hancur mulut,
darah yang gelomok, darah yang mengalir, jadi mulut kelis mula. Bila ia nak terbit daripada sungai tu pula, laki-laki duduk tepi sungai, punga pula dengan tokar batu, lota pula tokar batu, hancur mulut berdarah yang gelemeh, darah yang gelemeh, darah yang gapo yang macam. Jadi kelis mula. Lepas tu Nabi tanya dua lagi, ini gapo dia laki-laki ni weh? Hak duduk tengah sungai, apabila ia nak tubik pergi luar sungai, seorang laki-laki tu punga dengan tokar batu, kena mulut dia hancur, darah yang mengalir, darah yang bersembur. Inilah nak tahu kata, orang ni duduk tas dunia dulu, dia makan harta tak benar, ialah makan harta anak yatim dengan tak benar. Inilah ibu bapa, hujung kali kita sikit sebanyak dah. InsyaAllah, ibu bapa di sini dah. Kita minta selamat orang di Kelang Gubah. Patut kalau kita nak selesai masalah, mau nak royak doa hak hujung nah. Hujung ni kita nak selesai doa ke sini. Kalau ke sini nak selamat, nak selesai segala masalah ahli kampung kita sini, nah kita baca doa alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya zal quwwatil matin ya arham ya rahimal masakin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Kita baca pagi ataupun belum kita nak tidur, kalau kita nak selesaikan masalah kita payah, masalah kita susah, belum kita nak tidur, kita baca doanya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya arrahima ya rahimal masakin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Banyak tu ya doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin ya zal quwwatil matin ya rahimal masakin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Baca semua insyaallah Tuhan kami mudah segala urusan kita. InsyaAllah orang sini nak amal kemaafan baik daripada awal sampai hujung. Kalau baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak molek, hak tak comel, hak tak sedap dengan telinga, masuk ke hati wasa sikung wasa belaga wasa nak terima talih itu daripada nafsu amba sendiri dan pula daripada kejahilan amba. Mohon kemaafan banyak-banyak kepada orang Gelang Kurban ini. Walaupun amba tak biasa mari, tapi mujur saudara amba ada sini sore, saya biasa duduk ngaji luar lagi sekali Ustaz Roco kita ni, amba tak tahu dia duduk sini, tapi tahulah kata duduk tiba, tapi tak tahu duduk kawasan ni. Jadi pun tahu duduk kecek ngaya tu, dia terdekat lah. Jadi kita pun alhamdulillah, terima kasih lah ke dia, terima kasih. Dia mari sambut telefon ini, terima kasih banyak-banyak dah. Kawan kita biasa duduk penuh luar negeri sekali. Dia duduk umur kawasan lain, kita kawasan tapi biasa di sana. Jadi alhamdulillah, walaupun tak biasa pun, tapi wasa support kampung kita, wasa support pak kita biasa. Jadi mudah-mudahan dengan ceramah malam ni, kita bukan kata ceramah saja dak, kita nak menjadi ada kesan. Supaya pergi di pekpung satu pekpung tu, di kedai pekpung, balasah orang panggil Zami dulu, pas itu orang panggil masuk dalam tu pondok Tok Duku. Jadi balasah tu orang tinggal mari bertahan-tahan tak ada siapa dia semaya Jumaat. Jadi taruh barang-barang gitu ya, tak balasah tu. Jadi udah taruh barang-barang buruk, barang-barang gitulah. Pas malam tu dia mau padah mau pergi ceramah di Bekbong. Daripada nayuk mak dah, maka nak semaya situ makan nasi situlah, dia mau makan nasi, mau mai isya situ, lepas tu makan nasi situ. Jadi lepas ada ceramah amal ceramah tu, ceramah sikit sebanyak sampai pukul 11-12 macam ni lah. Jadi bawa turun daripada ceramah siap kapal ni jumpa dengan kampung siap dah tu, ada orang wanita, perempuan 2 orang, orang anak 3 orang. Amal jumpa dengan amba, suruh amba sapuh kepala apa ini sikit sebanyak lah. Amba pun sapuh lah kepala anak dia apa ini. Lepas tu dia pun jadi teriak jumpa dengan kita, kata bapa amba ni terima kasih bapa banyak. Jadi amba dengar kisah Nabi SAW. Amba rasa serah. Amba nak balas ke apa budi bapa, cabut cicimah di tangan wi amba.
cabut cicing mah wi kepada hamba percaya hamba tak ada nak kau, hamba tu bukan tujuan ni, hamba tak ada nak di cicing mah kan. Ayat tak apa hamba wi ngapa nanti. Kita tak usah yo wi juga. Ni nak ayat kata orang depa bila serah, apabila ia jerak, apabila ia wasa dia tu tak ada nak royak, ia wasa serah dengan Nabi dan Rasulullah, dia wasa tak ada harga cicing ke 4-5 ribu senipin. Dia boleh wi kita. Kita tak ada nak, tak ada niat, tapi nak royak kata kerana agama, kerana dinillah, li'a'lan kalimatillah. Dia sanggup gerbek dengan apa harta dia. Tengok Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dia kata, "Ya Muhammad, adakah hartaku gerbek untuk jalan Allah pada? Cukup ya Muhammad?" Nabi kata, "Cukup Khadijah." Dia kata, "Ya Muhammad, sekira hartaku dak gerbek untuk jalan Allah dah tak pada, mu cuba ambil tulai rusuk aku ni, ambil cabut tulai rusuk mu buat perang dengan fi sabilillah, perang dengan kafir pula." Nak royak kata orang dia faham agama, dia sanggup. Diri dia tak saya, harta tak ada kena kecek. Tulis belakang, dia sanggup gerbek untuk jadi pedang, buat perang dengan kafir, buat perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ni kita nak faham. Nak royak kata balasah ni hak kita pergi tak hidup maya Jumaat. Lagi ni alhamdulillah dia motor mai bawa bila nak mari gini, bila nak mari pekpung ni. Orang-orang pergi pekpung duk tanya. Balasah tu dulu tak hidup Jumaat, lah ni hidup Jumaat 5 waktu, hidup mengajar dalam seminggu 3 kali. Alhamdulillah. Apa tu di kampung Kelong Kuba ni, Kelong Kuai ni, Kelong Kuba pun nak jadi pek tu. Lepas dah mau mari, lepas dah ni orang kampung di Kelong Kuai, pakak berubah. Nak ke mana sikit kita pergi cuci, nak nak yatim dosa dua lah kampung kita pakak nak bantu, ongkong kelang nak yatim kita nak wika subuh lagi. Kita pakak mikir, esok pakak sorak ke minggu depan pakak sorak, nak ke mana nak maju tadika kita, nak maju masjid kita. Bapa mari trik gini, masjid masya-Allah bersinar bana weh. Ni kita nak ada perubah, bukan kita dengar malam ni semata dengan adab. Nak wa ammah, nak wa ammah Nabi katanya beramal dah wa amal. Kalau kita tak wa amal saja, sebab tu mati tu kata wa alimun bi ilmihi lam yu'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang alim tapi tak beramal dengan ilmu yang dia tahu, mu'adzabun min qabli ubadil wathan, dia akan disiksa oleh Allah belum daripada kafir semua berhala 500 tahun lagi. Orang tahu, orang alim tapi tak beramal dengan ilmu tu mati sebab kata wa alimun bi ilmihi lam yu'malan mu'azzabun min qabli ubadil wathan. Orang alim tapi tak beramal dengan dia tahu, orang ni akan disiksa belum daripada kafir semua berhala 500 tahun. Orang kafir semua berhala kena siksa, dia kena masuk dengan kau dulu pada tu lagi. Pada tu saya jadilah tu. Kita tahu dah malam ni. Boleh beramal, kita beramal. Dah kurang-kurang kita beramal. InsyaAllah masjid di kampung Kelangkuan ni minta we maju, minta we ke depan. Orang sini dapat fikir agama, dapat maju ke agama, dapat kau faham agama, bakat tarik mai ke agama, bukan pergi pada lain pada agama. InsyaAllah dah kita lebih kurang sekadar tu dulu malam ni. Kalau ada tersalah ataupun tersilap, harap keampunan daripada beribu-ribu keampunan, daripada rambut hingga sampai hujung kaki, daripada kanan sampai kiri, harap kemaafan daripada orang sini. Kalau tersinggung, terkasar, itu daripada hawa nafsu Allah, daripada kejahilan sendiri. InsyaAllah apa kita akan berjumpa pula dah. Kalau rasa nak lalu kok jalan, nak pergi jalan, royak dah. Kalau ada susah ke apa, kalau kereta bocor, mutu bocor, Baba Fikri ni duduk di jalan tu ya. Nak minta tolong gapo ya. Dah, amo duduk di Jabal Pak na bakak tu, Pak dia mau duk beli dia tu, moh tu betul hadap jalan. Jalan Yakla Raman. Bukan Yakla Bandang Star, Yakla Raman dah. Pak segi tu jalan Pak Dahat kan, Pak apa Jabal Pak. Jabal Pak tu duk beli wah dia ramai kan, tempat beli wah dia tu. Orang panggil gedang wah dia, kele wah dia. Tempat tu wah dia nasta ke apa betung situ tu. Mohon betul sekelo yang nak Jabal Pak tu. Lepas tu kalau orang Kelangkuan, Kelangkuban ni ada masalah, ada khusus ada gapo tayang mutu kereta ke bunuh, dah boleh. Kalau nak makan nasi tu dulu lagi. Dah bolehlah makan dengan budu dengan otak tu. Dah insya-Allah kalau ada susah gapo-gapo tu royak dah. Kalau pergi kok tu dah. Nah Muhammad duduk situ. Lepas tu kalau nak pergi tolong minta tolong hal lain tu, pergi semula. Dah insya-Allah tak email pun dah nama saat ni tu. Lepas tu orang kau tiba ni duk pergi banyak dah, orang kau tiba ni duk pergi ada dah lah. Duk pergi minta tolong ke apa tu ada dah. Dah ramai dah orang tiba ni. Lepas tu orang kau cenok ni banyak grup nah dah duk pergi rumah tu. Ramai nah dah orang kau tiba. Lepas tu orang kau cenok baru ni siapa orang pada besar,
siapa aku nak kongsi tamarak nak mani kereta di rumah baru ni dah. Kereta hidup belaga semua. Belaga tak apa kan kita wahai belaga kereta kita tak tepuh dia mana tepuh kita duk lari cakap delo dah tu dah. Apa yang nak beli kereta baru tu nak beli berapa mani tahu pergi rumah mani boleh. Tak ada payah mani kereta simpul-simpul sudah dia mau boleh mani insyaallah deh. Tak ada toilet dah. Nak kita tolong gapo lah. Hal kat kino supo, jatel supo dah. Lelaki para puan, budak muda, budak tua insya-Allah. Kalau anak bising payah lelaki, haji mohon nak awak weh. Hak bising payah lelaki banyak cuk dah mau awak nah. Bukan kecek buah-buah lagi tapi hak pok bising dah payah lelaki. Orang panggil anak muda, anak gapo anak dara tua. Kerja abota dah, kerja payaban dah, kerja kru dah, tapi payah lelaki. Dah, kan dah payah lelaki duit belana, tak tahu. Orang jatuh masuk wasa tak kena, wasa tak setuju, wasa tak kena ngangi. Mak dia kata berumah lah weh, mek kena tua nama kena tupai. Mek nikah dengan mek diri. Itu nikah dengan mek diri. Mek tengkak mek lah. Can mek au yang kata. Ni ada banyak. Hak jatuh buat tak bini pun tak ada apa. Nah, insya-Allah mau boleh tolong. Kodah tu hewi tu banyak godah. Sari dua ni buat makan puluk ni pun duk kerja kok batok kok nu. Dah. Lama dah nak nikah tak boleh nikah mau buat 2 kali. Alhamdulillah ayah yang mai tak alhamdulillah bapa ni sanggup dah weh nak jadi dah. Lepas tu nak buat makan ni tanya bapa tak hari. Tu bapa tak hari nak. Bila nak nikah? Bapa tak lah hari ni mau nak nikah dak ayah gotak hari tak ada nak pergi duit bapa pun. InsyaAllah jawab apa dah. Gitu lebih kurang kalau ada susah, anak menatu, anak muda, tok sebu rumah, anak yatim sebu rumah, insya-Allah. Dah. Kita doa mudah-mudahan minta berselamat. Serabut kat weh anak tua tak berlaki ni. Anak yatim tak bini pun susah agak. Jadi susah belaka tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.